sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah perkara baru dalam agama, dan semua perkara baru dalam agama adalah bid'ah. Semua perkara bid'ah adalah sesat, dan semua perkara sesat tempatnya di neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua daripada perkara baru, bid'ah, sesat dan kesesatan dan neraka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, minggu lepas kita dah berjaya ambil hadis berkaitan dengan tahiyat dalam sembahyang, tasyahud ataupun tahiyat yang dikenali oleh kita sebagai tahiyat dalam sembahyang. Dan kita katakan ada hadis, memang betul ada hadis menunjukkan selepas daripada kita baca tahiyat yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW, kita disyariatkan untuk berdoa. Sebab Nabi sebut sendiri fayad'u, maka dia pilih mana yang doa yang dia inginkan dan dia berdoa. Itu suruhan, kan? Itu suruhan, itulah hadis last sekali. Kemudian kita ambil hadis yang Nabi ajar padanya, hadis yang sama juga sebenarnya, yang Nabi ajar padanya bacaan tahiyat setelah mana sebelum ni ditinggalkan para sahabat membaca dengan sendiri bacaan tersebut, kan? Dan Nabi larang baca bacaan yang lama, Nabi gantikan dengan bacaan tahiyat yang sedia kita dah baca sekarang ni. Jadi alhamdulillah kita rasanya kita boleh sambung pergi kepada hadis seterusnya lah. Rasanya dah habis kita syarahkan yang tu. Masya Allah. Okey, yang kita dah ambil iaitu bacaan yang diajar apabila sahabat bertanya tentang bagaimana bersalawat kepada kamu, kan? Sahabat kata tentang salam kami dah tahu, bagaimana pula bersalawat. Jadi kita berpegang dengan salawat yang beginilah dalam tahiyat kita. Sebab kita tahu antara rukun qauli dalam sembahyang ialah salawat. Selepas tahiyat pun rukun qauli, rukun maknanya. Kemudian lepas tahiyat tu ada selawat. Selawat itu pun rukun. Selawat yang macam mana kita kena baca? Selawat yang ni, yang diajarkan ini. Ini dikenali dengan selawat Ibrahimiyah. Selawat yang Nabi ajar, tak ada sayyidina apa. Kena baca bacaan yang sama dengan apa yang Nabi ajarkan kita. Okey, rasanya tak ada kekeliruan pada bab ni. Kita pergi kepada hadis seterusnya lah, kan? Daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini kata Abi Hurairah meriwayatkan, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billahi min arba'." Sekiranya seseorang daripada kamu bertasyahud. Bertasyahud ni bahasa kita tahiyat lah. Okay, seorang daripada kamu melakukan tahiyat, maka hendaklah dia tu maknanya suruhan. Maka hendaklah dia falyasta'iz, hendaklah dia meminta pertolongan ataupun perlindungan daripada 4 perkara. Meminta perlindungan daripada 4 perkara. Ini Nabi suruh sekiranya kita bertahiyat, kita minta pertolongan ataupun perlindungan daripada 4 perkara. Yaqulu, dengan berkata, hendaklah dia berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Pernah dengar tak nama ni? Yang kita baca selepas tahiyat akhir. Kenapa? Sebab Nabi ajarkan kepada kita supaya kita minta dijauhkan. Kan, kita upgrade. Kalau tak pernah buat lagi sebelum ni, kita hafal. Kita upgrade solat kita hari ni dengan bacaan selepas tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ni sebelum salam lah. Selepas tahiyat akhir itu bukan maknanya selepas sembahyang. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung, minta perlindungan daripadamu ataupun denganmu, minta perlindungan denganmu, min adzabi jahannam, daripada azab api neraka. Azab jahannam ni azab api neraka. Wa min adzabil qabr, dan minta perlindungan juga denganmu daripada azab kubur. Azab kubur. Daripada azab kubur. Jadi ni hadis lafaznya daripada Nabi sendiri. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan daripada fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal, dan dari kejahatan fitnah al-masih ad-dajjal. Al-masih ni memberi makna siapa sebenarnya Al-Masih? Nabi Isa.
Dan Ad-Dajjal kita panggil Dajjal. Dajjal itu sebenarnya kalau ikutkan bahasa Arabnya, tengok dari sudut bahasa Arab, Al-Masih adalah mausuf dipanggil, Ad-Dajjal sifat. Kalau bahasa Melayu, kalau bahasa Inggeris, Ad-Dajjal tu adjektif. Adjektif ni sifat. Bahasa Melayu sifat. Bahasa Melayu sifat kan? Dan Al-Masih tu bahasa Melayu panggil apa? Kata nama. Kata nama. Kalau adjektif sifat, benda yang disifatkan tu Inggeris panggil apa? Noun. Komputer. Adjektif sifat, benda yang disifatkan. Kalau contoh karakter besar tu adjektif, karakter tu noun aja. Oh, hebat bahasa Arab lagi macam tu. Bahasa Arab kalau noun tu diterjemahkan sebagai ism, memang dia ism. Tetapi dalam hal ini dia jadi mausuf. Dia yang disifatkan. Okey. English memang panggil noun, apa-apa noun saja. Dia yang disifatkan. Dia yang disifatkan, kita bercakap tentang dia. Kalau kita kata besar, kita bercakap tentang sekolah itu besar. Kereta itu besar. Faham kan? Ni Dajjal adalah sifat. Siapa mausuf? Siapa yang kita nak sifatkan tu? Masih. Okey. Boleh faham kan? Jadi Dajjal ni bukan noun sebenarnya, dia sifat. Sifat kepada siapa? Sifat kepada noun itu, iaitu Masih. Jadi nak tahu Dajjal, kalau sifat, dia memberi makna benda yang kita fahami lah apa sifat itu kan. Kalau kereta besar. Jadi Dajjal ni yang orang Melayu dah faham sebelum ni, adalah noun. Dia faham tu nama orang jahat Dajjal kan. Nama makhluk yang jahat. Betul tak? Ini pentingnya bahasa. Sebenarnya Dajjal itu sifat yang menyifatkan Al-Masih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sifat yang khusus kepada Al-Masih ini. Al-Masih yang partikular ini sifatnya ialah Ad-Dajjal. Apa makna Dajjal? Apa? Penipu. Abang orang mana? Sebab ada orang sebelah belah utara kan, dia kata Dajjal kan. Betul lah tu. Dajjal ni maknanya sirah mubalaghah. Kepada sirah mubalaghah ni, kalau penipu bahasa Arab panggil kadzib kan, orang yang menipu. Kalau kadzab, banyak menipu, kuat benar menipu, memang penipu, kepala penipu. Ini pun Dajjal atas neraca yang sama, kuat benar lah menipunya, bapak segala penipu lah maknanya. Jadi Al-Masih kita tahu Nabi Isa. Kenapa dia sifatkan di sini dengan Ad-Dajjal? Masih yang penipu. Maknanya kat sini ada dua dalam pengetahuan agama Islam, knowledge orang Islam ni, ilmu Islam, agama Islam, ada dua orang Masih. Masih yang sebenar iaitu Nabi dan Masih Ad-Dajjal. Siapa dia? Yang dikenali sebagai Dajjal lah oleh orang lain. Okey, Masih Ad-Dajjal tu memberi makna Nabi Isa yang menipu. English panggil Antichrist. Masih tu dia pun Masih tu daripada perkataan masahah sapu. Kan Nabi Isa kan ada mukjizat Allah bagi, dengan izin Allah dia boleh menyembuhkan orang yang sakit, boleh mengembalikan penglihatan orang yang buta, orang yang tak ada mata pun jadi ada mata balik. Dia sapu, kembali balik. Faham kan? Faham kan makna Masih tu? Dan dah tahu lah kan Dajjal ni apa? Dajjal ni bukan nama dia. Dikenali sebagai Dajjal sifat. Faham kan? Jadi kadzab tu kuat menipu, Dajjal tu lagi kuat menipu. Kata dia tu. Aku membawa perkataan kadzab tu supaya kita boleh faham dia punya neraca. Kadzab, Dajjal tu dia perkataan Dajjal kalau ikutkan bahasanya, dari sudut bahasa memberi makna dia ni nipu, dia lagi hebat pada menipu biasa. Contoh macam ini, dia campurkan, tipu dia ni bahaya lagi sebab dia campurkan antara perkara yang betul dan perkara yang salah. Dia kaburkan kita. Kalau orang yang menipu biasa, ada orang dia boleh tahu dia ni penipu kan, dia tahu kebenaran, dia tahu dia ni penipu, dia boleh tahu. Dia tak campurkan dengan kebenaran, dia bawa cerita yang menipu. Kalau orang yang percaya, percayalah. Orang yang tak percaya, tak percaya. Tetapi Dajjal ni, dia bawa penipuan, dia ceritakan ataupun dia sampaikan dengan cara yang
Betul. Nampak macam betul. Memang sungguh betul. Dia campurkan kebenaran tu dengan penipuan. Contoh dia datang, dia kata dia lah Isa. Mula-mula dia kata dia Isa, dia Nabi Isa. Sebab orang semua tunggu, Kristian semua tunggu Nabi Isa datang. Kan? Dia kata kena salib, lepas tu dia tunggu. Pelik sungguh. Yahudi dia tunggu Masih Dajjal. Sebab dia tak percaya Nabi Isa dah diturunkan. Bagi dia Nabi Isa Allah tak turunkan lagi. Yang dibunuh tu bukan Nabi Isa, kan? Yang dibunuh tu dia anggap penipu. Sebab tu dia yang suruh raja orang bunuh, dia yang bagi maklumat dan sebagainya, kan? Dan dia bangga kerana dia kata kami dah membunuh penipu yang mengaku Nabi Isa. Dia tunggu Nabi Isa yang sebenar. Nanti bila turun, siapa yang turun? Allah keluarkan Dajjal. Dia dah ada dah, dia tunggu keluar je. Allah keluarkan Dajjal. Yang pertama sekali percaya siapa? Yahudi lah. Kerana mereka menunggu Nabi Isa. Dan Dajjal bila datang dia sebut saya Nabi Isa. Dan bila dia sebut Nabi Isa, tipu ke tak tipu? Tipu. Cuma kita nak syarahkan perkataan Dajjal ni. Bila dia tipu, bahaya lagi tipu dia kerana dia boleh bagi bukti yang nampak betul benda tu benar. Betul tak? Allah bagi dia kuasa. Dia pergi ke mana-mana, dia boleh turunkan hujan. Dia boleh buat tempat tu jadi kemarau, hujan tak turun. Dia boleh keluarkan hasil bumi, tempat ni jadi banyak, keluarkan banyak, contohnya tuaian hasil dan sebagainya, kan? Tu bahaya lagi dari menipu. Dia menipu dah, tapi bahaya lagi kerana dia mencampur penipuan tu dengan kebenaran. Last sekali mula dia kata dia Nabi, kan? Last sekali dia kata dia Tuhan. Dan orang percaya. Sebab apa? Dia boleh hidupkan yang mati, dia boleh tunjukkan syurga, tunjukkan neraka. Faham tak makna Dajjal, kan? Penipuan yang lebih bahaya daripada penipuan yang biasa, kerana dicampurkan dengan kebenaran. Dan kita nak cakap dia penipu susah. Macam mana kita nak cakap dia penipu? Bila dia kata kau tak percaya pada aku bagikan neraka. Depan mata kita neraka. Macam mana kita nak jaga dia penipu? Dia kata dia Tuhan, aku boleh hidupkan orang. Dia hidupkan datuk nenek kita yang lama meninggal, ayah mak kita yang lama meninggal. Macam mana? Susah. Betul tak? Sebab tu namakan Dajjal, bukan Kadzab. Dalam bahasa Melayu ni nak terjemahkan apa? English ada. English paling dekatnya dipanggil deception. Art of deception. Kan ada orang buat cerita, ada art sekarang ni. Memang dia nak boleh kau menipu orang dengan cara yang begitu. Dia tak datang dalam masa satu malam. Dia akan biasakan dulu. Biasa ada Dajjal, anak-anak Dajjal ni yang keluar. Benda yang dulu yang kita tak biasa, bila kita tengok terasa janggal dan kita akan bantah. Tetapi sekarang dah jadi biasa. Perempuan bercampur dengan lelaki. Dulu kita bantah dekat kampung-kampung, kan? Dulu kita tak terima. Kalau waktu kenduri ke apa ke, orang kampung akan buat perempuan duduk dalam rumah, lelaki ada kemah kat luar. Sekarang ada? Tak ada dah. Satu kemah saja. Dia tak ada dah nak fikir kalau kami nak buat kenduri, kami kena buat dua kemah, satu perempuan, satu lelaki. Kami kena dua tempat ambil air, satu untuk perempuan, satu untuk lelaki. Tak ada lah perempuan datang tu tonggeng-tonggeng nak ambil air, lelaki tunggu kat belakang. Tapi sekarang adakah benda tu dah diterima? Ya. Siapa yang buat tu daripada benda tu ada dalam masa sehari? Semalam tak diterima, tiba-tiba hari ni diterima lah? Tak. Kita sikit-sikit. Ibu bapa berkata tak apalah budak-budak, tak apalah, budak-budak zaman sekarang lah sekali orang terima, tak ada masalah. Tak? Dulu budak-budak perempuan kat kampung-kampung mana boleh naik motor dengan lelaki, kan? Tak boleh. Sekarang dia itu yang tak, sekarang ada yang tak terima, tetapi adakah dia boleh ambil tindakan? Bila disebut perkara ni, dia kata itulah budak-budak zaman sekarang. Dia buat apa-apa? Itulah budak-budak zaman sekarang, kan? Lah sekali generasi ke generasi menerima. Begitulah Dajjal. Dia nak cakap dia ni Tuhan, terus orang tak percayalah. Tapi Dajjal kecil tu dah buat jalan untuk dia. Bila dia keluar, terus orang akan terima. Mereka akan mendatangkan cerita. Dia ada art dia lah, art of deception ni, kan? Dulu, sekarang ni banyak orang cerita pasal gay lah, pasal LGBT lah. Dulu berani orang nak sebut benda ni? Tak berani. Sekarang orang dah terima dah. Human right. Dan human right apa, orang dah terima. Dah jadi biasa. Dulu tak ada.
Kita nampak tu dalam masa yang singkat saja. Kita pergi 10 tahun lepas, 5 tahun lepas, maknanya cepat benda ni berlaku. Betul tak? Cepat benda ni berlaku. Macam-macam lagi kalau nak bagi contoh. Tak habis. Tapi nak fahamkan benda tu, terjemahannya deception. Yang kita sebenarnya benda yang betul dah dijadikan salah, benda yang salah dah dinampakkan kepada kita betul. Hanya orang yang Allah selamatkan, hanya Allah beri orang yang Allah beri rahmat sahaja yang kata selamat. Dan kita harap kita daripada kalangan yang boleh nampak yang betul lah, walaupun dia dinyatakan kepada kita benda-benda yang salah di sekeliling kita dah dianggap betul oleh masyarakat kita. Kan? Riba dah dianggap betul, rasuah dah dianggap biasa, haram dah dianggap tak ada apa-apa. Kan? Dulu orang jelas musafir tanpa mahram tak boleh. Sekarang tak apa, atas sebab nak belajar, atas sebab menuntut ilmu. Tak ramai orang yang pergi belajar perempuan tanpa mahram. Kan? Dia telah dikhayalkan dengan menuntut ilmu tu wajib. Dia kata wajib bagi orang yang punyai sebab-sebab, punyai kriteria yang menghalalkan dia pergi. Tapi yang itu telah dikaburkan, digembar-gemburkan, dibesar-besarkan, dimamuk-mamukkan. Menuntut ilmu wajib ke atas setiap orang. Dia lupa yang sebenarnya mengikut apa yang larangan Nabi tu, tidak melakukan larangan Nabi lagi wajib. Jika Nabi larang sesuatu, perkara lain boleh gugur selagi mana ada larangan tersebut. Kan? Benda-benda macam ni kita nampak macam kita tak berdosa, tapi sebenarnya hukum asalnya berdosa juga. Kan? Menghadiri jemputan-jemputan yang tempatnya ada muzik, ada percampuran dan sebagainya. Kita dimamuk-mamukkan tak hadiri jemputan dosa. Ustaz. Tak hadiri jemputan dosa. Dia tak sedar dia sebenarnya yang mendajalkan orang lain juga, menjadikan orang lain tu prepare for the coming of the real dajjal lah. Orang lain dah jadi terbiasa dengan benda-benda yang haram, supaya nanti bila dajjal datang beres, tak ada siapa yang nak sangkal dajjal. Kan? Datang orang-orang yang menipu selepas tu, oh kami rasa dia betul lah. Faham tak kan? Banyak benda sekarang ni yang dah salah tetapi dah dianggap oleh masyarakat betul. Kemudian datang orang-orang yang betul, nak bawa yang betul, nak amalkan yang betul, mereka ni yang dianggap salah. Mereka ni dianggap melawan arus, mereka ni dianggap jumud, mereka ni dianggap menghalang kemajuan. Kita nak maju macam mana kalau setakat ini saja produk Islam yang ada, setakat ini saja yang dibolehkan, yang lain semuanya haram? Macam mana kita nak maju? Dia cakap macam tu. Kan? Faham tak kan? Boleh nampak tu dalam kehidupan kita seharian. Tak perlu lagi Ikhwan nak detailkan satu-satu, tapi itu sebenarnya itulah yang namakan deception. Sebab dia memang dah ada zaman Nabi lagi. Sahabat pernah jumpa, sahabat cerita pada Nabi, Nabi akui dia telah ada dan dia tunggu sahaja. Dia tunggu untuk keluar. Dia dah bagi petanda-petanda. Dia tanya pada sahabat tu, ada lagi ke air di sini, ada lagi ke taman di sini. Dia tunggu bila benda tu tak ada, beres. Tapi anak-anak dia dah keluar, anak-anak dia dah sediakan jalan untuk dia keluar supaya orang boleh terima dia. Maknanya orang kita ni sekarang ni dah ada ke tak fitnah? Di sini Nabi sebut fitnatul masih ad-dajjal. Kan Nabi sebut apa ni? Wa min syarri fitnah. Nabi tak sebut dalam hadis ni. Kita kena faham daripada kejahatan fitnah dajjal. Daripada kejahatan fitnah dajjal. Apa beza dia kalau Nabi kata daripada kejahatan dajjal? Ada beza tak daripada kejahatan fitnah dajjal dengan kejahatan dajjal? Ada beza. Kan? Fitnah yang ditimbulkan oleh dajjal tak semestinya dia dah keluar. Yang Nabi minta suruh kita berdoa ni, dia tak keluar pun kalau dia ada fitnah dia, dajjal-dajjal yang kecil yang dia hantar ni. Kan? Fitnah itu yang Nabi suruh kita minta perlindungan dengan Allah daripadanya. Bukan dajjal yang sebenar pun. Fitnah dajjal yang telah ditimbulkan oleh dajjal. Dan deception tadi, apa dia jalan dia boleh orang panggil dia boleh kawal melalui propaganda, boleh kawal fikiran kita supaya kita tertipu dengan deception yang dia reckon. Menggunakan medium apa? Pada zaman sekarang ni menggunakan media apa? Phone. Media yang ni lah, media sosial,
Kan? Internet. Bukan tu saja. Cerita. Lagu. Dimasukkan dalam lirik lagu, dalam video dia. Kan? Cara pemakanan dah jadi biasa macam ni. Dulu tak biasa. Cara pemakanan jadi macam ni. Style-style. Budak-budak ikut. Kan budak-budak saja. Orang tua pun ikut kan. Yang joget-joget dulu apa nama TikTok lah apa benda lah kan. Kita tengok tak ada otak ke apa orang ni. Tak boleh berfikir apa. Dulu bila dia buat dia propagate satu benda, fidget spinner contohnya, habis tu dia. Kenapa? Maknanya lemah sangat orang kita ada jati diri. Benda tak ada faedah pun satu dunia, habis. Yang besar, yang kecil semua ada. Nampak tak tu? Itu nak tunjuk contoh bagaimana dia boleh sebarkan deception dia tu supaya diterima oleh orang ramai. Itu benda yang bahaya tu kalau kita ikutkan setiap orang ada sekarang ni iPhone ke internet kan. Tapi kita bagi benda tu pada anak-anak dan sebagainya, tapi kita tak bagi. Kita tak guide dia. Ilmu kita tak bagi. Itu bahaya. Betul tak? Inilah yang Nabi minta kita dijauhkan daripadanya. Fitnah tu. Fitnah of Dajjal tu, deception yang dia create sebelum dia datang. Kita dah rasa aman. Kita dah rasa Dajjal tu yang kita patut takut. Tidak. Fitnah dia yang mana dah tersebar pun pada zaman ini. Dah tersebar pun pada zaman ni. So jadi doa ni nak baca wa min fitnatil masih dajjal ke atau wa min syarri masih min syarri fitnatil masih dajjal. Kerana hadis Nabi min syarri fitnatil masih dajjal. Jadi tak ada. Tak ada. Mana fitnah? Mana syarinya? Tak ada syarri. Tak ada. Tak ada. Muttafaqun alaih. Hadis yang ada syarri ni, syarri fitnatul masih dajjal ni ada dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Kerana hadis ni muttafaqun alaih. Ada tak bawah tu dia punya apa-apa syarahan selepas tu. Wa fi riwayah li Muslim idza fara ahadukum min at-tashahhud al-akhir. Dan ada riwayat dari periwayatan Muslim menyatakan ada tambahan, sekiranya seseorang kamu itu selesai daripada membaca tahiyat akhir. Maknanya apa ni? Selepas tahiyat akhir dan sebelum salam. Ini dibacakan. Jadi hati-hatilah tentang fitnah Masih Dajjal tu. Kita kata Dajjal tak keluar lagi, tak apa, Tasik Tabrani macam ada air lagi. Tidak, bukan itu yang patut kamu takut. Fitnah yang telah dia cipta tu, telah tersebar kepada kita, kepada anak-anak kita, kepada ahli keluarga kita. Itu yang sebenarnya yang kamu kena ada jati diri untuk menahan diri daripada turut terlibat ataupun jatuh ke lembah fitnahnya. Kebanyakan orang dia jatuh sebab dia tak tahu, ilmu tak ada, dia tak rasa pun dia terkena fitnah Dajjal ni kan? Tak rasa. Sebab tu orang Islam dia kena ada jati diri, bukan hanya mengikut apa yang timbul, disebarkan, propaganda yang disebarkan. Okey, saya pun nak turut berbincanglah benda ni, saya pun nak tahu jugalah benda ni. Kau ingat satu cerita Syekh ceritakan. Dulu kan perang kat Kuwait ni kan, Syekh tu dia mengajar masa tu, mengajar kitab tauhid, mengajar kitab nahwu dan sebagainya, dia mengajar. Lepas tu dia tengok orang-orang bila berperang sibuk dengan ni juga, nak masuk campur, ada yang takut, ada yang sebagainya kan. Lepas tu Syekh tanya, kenapa ambil kitab, kita belajar bersama, aku ajar kamu kitab, kamu baca pun tak betul baris apa semua ni, ambil kitab nahwu belajar. Syekh, macam mana nak belajar Syekh, orang tengah berperang sana sini. Syekh kata, mereka berperang apa kaitan dengan kamu? Kamu sekarang ni berperang, pegang senjata, kamu askar. Syekh kata, kamu askar apa? Orang berperang kamu nak sibuk-sibuk juga. Dia berperang tak ada kaitan dengan kamu, biar dia, kamu ambil kitab belajar. Kamu sekarang ada di dekat rumah aku, kitab ada di muka kamu kan. Syekh ada baca pun tak betul, ambil kitab nahwu, kita belajar nahwu. Dia pun kata dia pun belajar dengan Syekh. Dia belajar waktu orang perang tu, dia belajar dengan Syekh sampai kan semua. Selepas tu dia tahu dah nahwu, dia baca dah tak salah pari dah. Last sekali dia yang cerita ni siapa?
Yang cerita ni anak murid Syekh. Dia cerita kerana Syekh dia tu lah dia jadi Syekh sekarang ni. Faham kan? Yang cerita kisah ni Syekh yang dah jadi Syekh. Waktu mana berperang, orang tengah berperang semua, dia belajar. Sebab benda tak ada kaitan kita. Kita sekarang pun sama lah. Iran apa semua mulut kita, kan? Sedangkan kita tak boleh beri kesan pada salah satu parti daripada tu pun kita tak boleh kesan. Dan kita tak boleh bagi kesan pada diri kita sendiri sahaja. Buang masa. Betul tak? Sedangkan pada waktu tu sebenarnya kita boleh lakukan benda yang berfaedah banyak. Memberi faedah pada diri kita sekurang-kurangnya, kan? Daripada kita duduk buang masa bercakap pasal politik tu, politik ni, sedangkan kita tidak diberi pun autoriti oleh Allah SWT untuk memberi kesan kepada mana-mana pihak. Itulah dia. Orang kafir suka, Dajjal suka lah. Okey, dia ni dah leka daripada apa yang dia sepatutnya buat. Aku create propaganda, Facebook, Twitter, Instagram, beres, selesai. Itulah dia. Mudah kan? Mudah nak kena tipu pada zaman ini. Jadi itulah. Ramai bukan seorang Syekh yang macam tu. Syekh Ikhwan ada seorang tu, Syekh Walidun Ali. Kalau ikutkan perkembangan Kuwait, kenal lah dia Syekh Walidun Ali ni. Dia ditembak. Yang ditembak di Burkina Faso tu. Oh, yang respect tu. Yang ditembak. Itu Syekh Ikhwan belajar dengan dia lah. Ikhwan pergi di Malaysia mengajar pun kerana dia lah, dorongan dia lah. Dia suruh dia pilih belajar dengan dia. Setiap minggu belajar dia. Okey. Dan dia ni sama. Dia kenapa, macam mana dia boleh jadi macam tu? Dia sebenarnya bab sains, bidang sains. Tetapi kerana perang, dan dia dapat tawaran pergi ke luar negara, tapi universiti bercampur. Dia cakap, ayah dia, aku tak nak masuk universiti tempat belajar dia bercampur perempuan lelaki. Hebatlah dia bab sains ni, tapi aku tak nak masuk. Last sekali kerana perang, dia pun belajar. Waktu perang tu dia belajar, dia hafal Quran. Waktu perang kat Kuwait ni, dan dia duduk di masjid, sampaikan banyak-banyak orang semua kan tentera. Dia tanam. Masjid tutup, dia buat solat jemaah kat rumah dia dengan ayah dia, panggil orang kampung. Kita tak ada kaitan dengan perang. Nampak? Syekh kata macam tu, kita tak ada kaitan dengan perang. Allah tak letak kita sebagai berperang. Kenapa kamu duduk sibuk? Syekh gunakan waktu macam tu. Tak ada masjid, okey, dia buat jemaah kat rumah. Dia ajak orang kampung buat jemaah kat rumah dia. Dan dia belajar masa tu, dia hafal Quran dan sebagainya. Last kali boleh sambung di Madinah. Dia belajar. Dan yang daripada dulu sekolah mendengar dulu tu bidang sains, dapat dah masuk universiti tapi tak nak pergi sebab bercampur. Padahal dia bukan daripada jurusan agama pun, tapi hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah nak bagi pada seseorang, dia ikhlas mencari kan, dapatlah pada dia. Dan Allah fahamkan dia pada agama. Lepas tu dia ajar pada orang lain banyak ikhwan faham daripada dia benda yang sebelum ni tak faham. Banyak pada dia. Lepas tu dia motivasi dengan kita supaya mengajar. Balik Malaysia mana ada syekh lain yang suruh dia bagi duit. Kamu balik cuti ni, dia bagi duit sikit je lah. Tak ada banyak pun. Dia bagi satu KD je. Dia bagi satu KD dan bukan untuk kamu. Dia kata, Muhammad bukan untuk kamu. Kamu pergi buat kursus 5 hari. Aku nak paling kurang 5 hari dekat Malaysia sana. Dipilih lah pelajar-pelajar dia. Kamu pergi buat kursus 5 hari, ini duitnya, satu KD. Lepas tu aku nak tengok laporan. Kan, kita pun usaha lah, semangat. Sebab Syekh suruh bukannya ni, Syekh pilih 10 orang daripada pelajar dia, terpilih ke negara masing-masing. Setiap orang tu daripada negara yang berbeza lah. Kemudian bila datang balik, baru Syekh akan bagi. Syekh lepas kita kena bentangkan laporan kita, berapa orang apa semua kita bentangkan. Masa tu Syekh bagilah hadiah kitab. Dia bagi kitab, lepas tu dia bagi duit. Dia juga duit. Dapat berapa, dalam puluh-puluh lah, 30 ke 20 kalau tak ingat. Itu dia motivasikan orang. Cuba bayangkan, setiap tahun dia buat macam tu. Budak-budak kat sini pun belajar dengan fakir, bincang pasal perang. Dia gunakan benda untuk benda kebaikan pada diri dia sendiri, sehingga dia boleh memanfaatkan orang lain. Banyak-banyak pahala dia kan? Dan dia dibunuh tu dengan sengaja. Ketika dia pergi ke Burkina Faso, dia pilih negara Burkina Faso, dia melawat anak murid dia. Dia sebelum tu dia pergi ke negara lain, Nigeria, dia akan pilih. Sebab waktu sama, cuti sama tu, kita orang buat daurah, kita orang buat kursus. Dan dia pilih lah negara mana dia nak pergi untuk ziarah. Kan? Kalau dia hidup, mungkin dia dapat pergi ke Malaysia, ke mana ke. Dia akan pergi setiap tahun. Dan orang dah tahu dia ni pendakwah, setiap tahun dia pergi ke Afrika mana, orang tunggu dia. Sebab tu dia kena tembak tu.
Dan dia waktu dia kena tembak tu, budak ada yang cerita budak-budak yang kat situ juga, kita orang, geng-geng kita orang, waktu dia nak ni, waktu orang datang serang tu, baru tembak dalam restoran. Dan last kali dia dengar yang terselamat. Bila dia start tembak, dia lari ada apa semua, dia tengok semua orang jatuh. Dan dia nampak Syekh ni duduk rumah je, duduk sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Terkejut kan. Dan bayangkan siapa yang kalimah terakhirnya la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Dan insya-Allah lah kita semoga Allah mengampunkan dosa dia, dan kita harap apa yang dia bagi kepada kita tu Allah bagi ganjaran. Jadi nak katanya banyak benda kita buang masa bercakap pada benda yang tidak ada kaitan langsung kita. Dan itu adalah sebenarnya penipuan Dajjal untuk memesongkan kita, fitnah dia. Dia memang kita tak cakap dia tak keluar lagi, tetapi fitnah dia telah tersebar dah. Tunggu dia keluar saja dan orang akan mengikut dia. Okey, daripada hadis seterusnya ni, daripada dia ada syarahan ke tak ada tadi? Tidak ada syarahan. Jelas Jelas. Tadi tanya akhir ni jelas. Kemudian hadis seterusnya daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya dia telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berkata? Abu Bakar. Abu Bakar meriwayatkan yang dia telah berkata kepada Rasulullah, "Allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Abu Bakar kata, ajarkan kepada aku wahai Rasulullah satu doa yang boleh aku baca dalam sembahyangku. Ini jelas spesifik. Allah minta doa yang boleh dibaca dalam Abu Bakar minta doa yang boleh dibaca dalam solat, spesifik dalam solat. Tadi tu kita hafal dah yang tadi, yang tentang 4 benda tu. Sebab Nabi suruh kita minta, dan bila Nabi suruh kita minta bukan benda yang biasalah kan. Nabi suruh kita minta banyak-banyak perkara, 4 perkara ni dia suruh kita minta. Banyak-banyak perkara, banyak perkara benda yang jahat kan, tapi 4 perkara ni dia suruh secara spesifik untuk kita minta. Jadi kita fahamlah penting ke tak penting. Tapi Ustaz, setakat ni kat Malaysia Ustaz tak jauh benda ni kat Malaysia. Itulah. Tak jauh saja je. Habis-habis. Betul. Kau kata kita kena upgrade solat kita. Takkanlah daripada kita belajar solat umur 10 tahun kan, ataupun sebelum tu tahiyatul lah kita nak belajar sampai umur 30, 40. Logik kan kata? Kan sama level dengan budak yang umur 40, umur 10. Kita umur 40, 30 sama level dengan anak kita yang umur 10. Tak malu kita rasa kan? Sedangkan di sana banyak lagi ilmu, banyak lagi hadis, banyak lagi ajaran Nabi yang sepatutnya kita rasa nak tahu, sekurang-kurangnya nak tahu. Nabi hidup selama 23 tahun mengajar. Takkan ini saja, soalan ini saja yang aku tahu tentang agama Islam. Tak. Sekurang-kurangnya kalau kita kata kita cinta pada Nabi, kita baca dalam tahiyat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi itu pesuruh Allah, Nabi itu utusan Allah. Apa yang telah diutuskan kepada Nabi ni takkan suhayang ni saja. Kan sepatut kita nak tahu apa yang Nabi ajar selama 23 tahun tu. Kalau benda simple macam ni, takkanlah kita belajar ni saja. Bab solat pun, bab solat ingat tak mula-mula kita buka halaqah hari tu, bab minggu je dah habis. Yang kita bagi kertas PDF tentang solat saja tu kan, berapa minggu saja dah habis. Takkan Nabi perlukan 23 tahun. Nabi lagi hebat, lagi bijak. Maknanya bukan solat saja yang perlu kita tahu kan. 23 tahun tu kita banyak kena menuntut ilmu apa yang telah Nabi sampaikan. Risalah Allah ni sampai memakan masa 23 tahun. Kurang-kurang ada rasa nak tahu. Dan kita tak lepaskan peluang lah kalau ada orang nak sampaikan kepada kita perkara tersebut. Sayangnya macam abang cakap lagi di Malaysia, orang duk kejar benda lain, duk cerita tentang benda lain. Sedangkan kalau dia ambil hadis, itu lebih baik. Satu hadis dia sampaikan, mungkin orang tak tahu, itu lebih baik. Sebab Nabi kata, Nabi suruh orang yang berdakwah, Nabi cakap apa? Nabi kata, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Maknanya daripada aku tu orang panggil apa? Hadis lah tu. Yang itu, tapi mereka ni kata sampaikan kepada aku walaupun dia guna juga, ustaz-ustaz ni guna juga hujah ni.
Tetapi waktu dia berceramah tak ada pun sampai dekat aku hadis tak ada pun. Dia duk bawa benda lain, duk syarah benda lain, duk tafsir benda lain. Betul tak? Jadi sepatutnya kalau kita tak payah syarah pun tak apa. Buka baca hadis. Mungkin orang yang mendengar tu lebih faham daripada kita. Betul tak? Baca hadis itu yang Nabi kata sampaikan kepada aku tu, bukan kamu reka sendiri. Tidak ada nilai pada rekat kamu, syarahan kamu tu. Yang nilainya, yang berharganya hadis. Kalau yang betul kamu bawa, kamu sampaikan, itu yang bernilai. Ayat Quran kamu bawa, kamu betul sampaikan dengan terjemahan tafsirannya, itu yang bernilai. Kerana yang dikata sampaikan daripada aku. Kena faham makna daripada aku. Walaupun satu ayat. Yelah kan? Itu sayangnya ustaz kita. Menyebabkan orang yang masih ramai lagi. Ceramah banyak, tapi orang masih ramai lagi yang jahil. Datang ceramah nak ketawa, balik balik dah aku tak tahu apa dapat dia. Tapi kelakar lah ustaz ni, boleh datang pula lain kali. Kan? Ilmu tak ada pun. Kita tak nak macam tu. Bila kita mendengar peringatan, hati kita yang lebih takut, lebih bertakwa pada Allah, itulah majlis ilmu yang sebenar. Tapi kalau kita duduk dalam majlis ilmu pun ketawa-ketawa, kan? Balik majlis ilmu pun ketawa-ketawa, niat nak datang pula sekali lagi pun sebab ustaz ni kelakar, aku nak pergi. Maknanya nak khayal je kerja kita, kan? Sedangkan Allah sebut dalam Al-Quran, orang yang beriman itu apabila disebut kepada mereka nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka, takut. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila mereka dibacakan kepada mereka tanda-tanda Allah, ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka. Adakah orang yang ketawa-ketawa itu iman dia tengah bertambah? Itulah bendanya. Jadi tak pelik kalau abang cakap di Malaysia tak diajar, memang tidak diajar. Mereka mengikut apa kehendak awam. Awam nak ketawa, dia nak jadi ustaz, orang yang boleh buat orang ketawa. Kita tak kisah kalau orang marah kat kita. Yang penting kita sampaikan kebenaran. Kalau Nabi kata sampaikan daripada aku. Dan Nabi apabila dia berkhutbah, mukanya merah, matanya berair, suaranya tinggi, seakan-akan dia nak bagi tahu, nak warning sahabat ada musuh tengah datang. Mungkin dia datang petang ini, mungkin dia sampai malam ini, mungkin dia sampai pagi esok. Nampak tu? Maknanya serius kan tu? Serius. Bolehkah kita bayangkan kalau Nabi serius macam ni, ada nak ketawa dalam ceramah dia? Kan? Di Malaysia saja ceramah ketawa-ketawa ni. Di Malaysia saja ceramah agama ketawa. Pelik. Mana jumpa syekh-syekh ceramah dalam Masjid Nabawi ketawa? Orang mengalihkan air mata ada lah. Kan? Pernah tengok ceramah syekh di Masjid Nabawi ke Masjidil Haram? Satu masjid ketawa. Tak ada. Ini bukan ceramah agama. Kalau macam tu tak ada. Betul tak? Jadi siapa yang Allah bagi hidayah pada dia, dia boleh nampak lah benda-benda yang jelas begini. Kita datang ke majlis ilmu bukan untuk ketawa, kan? Kita datang tu untuk tambah iman, tambah ilmu kita. Ilmu yang boleh menambahkan iman, itulah ilmu yang sebenar. Tapi ilmu bila balik makin ketawa, tunggu minggu depan untuk ke majlis khayal lagi, tidak ada apa-apa faedah. Tidak ada apa-apa faedah. Majlis ilmu yang boleh mengingatkan orang pada akhirat dan menjadikan hatinya takut kepada akhirat, itulah majlis ilmu yang sebenar. Kalau tidak, itu adalah majlis yang melekakan, walaupun dipanggil majlis ilmu, dipanggil majlis zikir dan sebagainya. Okey. Majlis kalau tanya ikhwan, pernah tak ikhwan masuk dengan syekh-syekh lain, syekh ngajar hadis yang orang ketawa? Tak pernah. Ikhwan ingat ayah ikhwan sendiri, dia tanya atas kereta dia duduk berbual, ayah ikhwan tanya tajuk apa sebelum tu bercakap, ikhwan tak ingat. Yang penting dia tertanya sebab dia tengok ustaz kat Malaysia dia ni ketawa buat lawak apa semua ni. Jadi dia tanya dia, ikhwan awak belajar kat sana tu ada juga tu baca cerita sini dalam majlis ketawa buat lawak semua ni? Tak ada. Ikhwan cakap tak ada. Orang belajar hadis takut belajar tentang akhirat, kan? Dosa pahala, kita takut kita buat salah. Kalau kita ketawa, maknanya kita dah selesa dah kita. Boleh ketawa-ketawa dah, tak perlu pun nak betulkan apa ke. Kan? Jadi beza. Bukan yang sebenar. Okey.
Kita pergi pada hadis seterusnya. Inilah Abu Bakar minta Nabi ajarkan kepada dia doa yang boleh dibaca dalam sembahyang. Qala, Rasulullah pun bersabda memberitahu kepada Abu Bakar, qul, katakan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa ant. Dan tidak ada yang Boleh mengampunkan dosa, yang mampu mengampunkan dosa kecuali Engkau. Faghfir li maghfiratan min 'indik, maka ampunkanlah aku dengan keampunan dari sisimu. Warhamni, dan rahmatilah aku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkaulah yang maha pengampun lagi maha mengasihani, maha penyayang. Bolehlah hafal. Muttafaqun alaih, ada dalam lafaz ni yang sama dalam Bukhari dan Muslim. Kita hafal ni, nak upgrade level sembahyang kita. Ini nak baca kat mana? Ini baca selepas daripada doa dalam sembahyang ni, dia spesifik selepas daripada tahiyat juga. Okey, selepas daripada tahiyat, sebelum salam. Bukan masa sujud. Bukan masa sujud. Masa sujud yang kita dah nampak sebelum ni, kita upgrade ke tak doa kita dalam masa sujud ni? Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma fili. Dah upgrade ke belum agak-agak? Itu kata nak upgrade kan? Pendek je tu. Kena upgrade lah tu belum dia tu. Jangan pula download saja, tak install lagi, install dulu. Kejap saja benda tu, insya-Allah kalau kita cuba amalkan. Mula-mula tu rasa susah, rasa janggal. Lepas pada tu, insya-Allah. Yang penting ikhlas lah hati kita, memang aku betul-betul download ni nak upgrade. Download ni sebab nak install. Kan? Kena upgrade. Sembahyang kita kena upgrade. Tapi tak perlulah buat selalu. Sebab benda tu sunat. Kan, kalau benda sunat kita yang buat selalu, rasa tak selesa kalau tak buat, itu dah tak jadi sunat dah. Dah kita mewajibkan. Yang penting kita nak cakap, kalau nak upgrade ni boleh ke tak? Boleh. Maknanya kalau imam tu sujud lama, kita ada benda nak baca. Kan? Apa bacaan yang tadi? Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Yang tu yang dibacakan oleh yang Aisyah. Hadis tu daripada Aisyah. Boleh baca Allah Rabbi ighfirli, boleh Rabbi ighfirli. Kan? Kita baca apa? Subhana rabbiyal a'la wa boleh tambah, tak ada masalah. Benda tu ada hadis. Yang ni pun kita boleh baca tadi. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Lepas tu doa ni pula Abu Bakar sendiri minta dan Nabi Muhammad SAW bagi pada Abu Bakar. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni fa innaka antal ghafurur rahim. Hafal. Mudah aja tu, insya-Allah. Mula-mula je banyak. Mula-mula sebab kita tak pernah tahu kan. Dia kena faham makna. Mudah baru boleh. Kita tak pernah tahu. Lepas tu kita boleh amalkan yang angkat jari tu. Sebab bila kita dah faham makna, kita ada doa, kita boleh amalkan yang angkat jari. Minggu lepas kita belajar hadis wa'il. Hadis wa'il ada bukan wa'il sahaja. Ikhwan refer pula pada hadis selepas tu, ada dalam kitab ni dua orang. Amr bin al-As ke apa, siapa sahabat yang satu lagi, dia meriwayatkan hadis yang sama, Nabi angkat jari ketika berdoa. Jadi bila lagi kita nak amalkan kan? Nak amalkan yang angkat jari tu, hafal doa. Dah fahami makna, kita boleh buat. Ni tengok, kalau macam ni, Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni tu angkat. A'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Bila kita angkat ketika Allahumma. Tapi kat sini Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli. Kan kita nak doa faghfirli, maka ampunkan aku, maghfiratan min 'indika warhamni, dan rahmatilah aku. Okey. Faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni fa innaka antal ghafurur rahim. Mudah aja ni doa. Insya-Allah mula-mula tu kita tulis. Kertas letak kat depan anak kita. Kan? Ada payah sangat. Tapi bila dah hafal tak payahlah kertas tu. Sekali dua kali tu boleh lah. InsyaAllah selepas tu kita cuba
kita cuba baca dalam solat-solat sunat kita untuk mendidik bacaan tersebut. Kalau solat fardu nak belajar, kita solat berimam dengan tu imam memang tak sempat lah kan. Dan doa ni kalau kita jadi imam tak payahlah. Ni tunggu baca sebab kita kena ingat makmum kat belakang tu bukan semua baca doa. 2-3 kali dia ulang tahiyat tak habis-habis lagi doa kita kan. Kita kena buat ni untuk diri kita. Kalau imam baca, kalau kita sembahyang berimam, imam ada waktu dia baca juga doa, kita habis tahiyat, boleh kita baca doa ni. Tapi bila tak imam dah bagi salam, kita berhenti berdoa dan kita bagi salam bersama imam. Waktu kita jadi imam, seboleh-bolehnya kita tak baca. Sebab kita tahu makmum kita sana ada yang sakit, ada yang tua kan. Waktu jadi imam pula nak tunjuk warak ni. Waktu seorang tak ada pun laju diri kan. Waktu seorang Assalamualaikum sebelah kanan aja, sebelah kiri kata sunat, tak jadi dia. Waktu seorang tu lah kita nak amalkan segala doa ni, sebab kita tak menyusahkan orang lain kan. Waktu berimam tak boleh panjang-panjang sangat, kena raikan orang jadi di belakang. Kecuali kita makmum dan imam tu sendiri panjang, jadi kita ada ruang untuk baca, kita baca. Tapi bila imam dah bagi salam ataupun imam dah Allahu Akbar, kita baca lagi sambung? Tak. Kita kena mengikut imam, tak boleh terlampau lewat daripada imam. Ada orang dia tak faham, imam dia baca doa dan sujud kan sebelum tahiyat akhir dia baca kan. Tak kena dah sebelum tahiyat akhir sebenarnya. Tak ada satu hadis pun kata sujud yang terakhir tu dibacakan padanya doa. Tidak. Yang Nabi sebut Allah Subhanahu Wa Taala berada paling dekat dengan hamba-Nya ketika sujud. Tak ada Nabi sebut sujud terakhir. Kan? Kamu bagi khusus kepada sujud terakhir tu kenapa? Dan dia bagi baca doa kat situ, imam dah nak habis salam dah tahiyat akhir. Dia sujud lagi. Tak betul. Tak kena. Dia rasa dah warak dah aku ni, lama sujud aku. Tapi tak betul. Faham kan? Ini upgrade level kedua doa kita ni. Kita baca ni doa Nabi Muhammad, pilih lah tu. Abu Bakar minta sendiri, jadi dia pilih doa mana yang paling bagus untuk dibaca kan. Ni dia. Kita akui aku telah menzalimi diri aku dengan kezaliman yang banyak. Memang betul. Padahal yang tanya tak Abu Bakar kan. Abu Bakar sebenarnya yang tanya tu, yang paling dekat dengan Nabi. Ya Allah puji dia, duduk dalam gua, 2 orang itu. Jangan takut, jangan kamu sedih kan. Waktu hijrah, siapa yang duduk dengan dalam gua yang kena patut kat belah siapa? Abu Bakar. Itu pun Nabi kata kalau kamu berdoa ni doa dia, kamu telah menzalimi diri kamu dengan kezaliman yang banyak. Itu Abu Bakar kan. Kezaliman apa dia? Kalau kita faham. Dan benda ni sebenarnya sesuai dengan kita, kezaliman kita yang banyak. Apa makna zalim? Kita jangan salah faham. Mungkin abang tak terasa dengan doa ni sebab dia sebut zalim. Aku tak zalim. Kita faham makna zalim. Kita baik. Aku tak zalim. Yang kita fahami makna zalim ni lawan kepada buat baik, rahmat kan. Betul itu makna zalim. Nasib baik ikut cara ni. Tak terfikir lah. Ramai kebanyakan orang tak faham makna zalim. Apa makna zalim? Dan menzalimi diri. Tak pernah lagi aku pukul diri aku sendiri, potong diri sendiri ke, calahkan diri sendiri ke kan. Adakah ini yang dimaksudkan dengan menzalimi diri? Tidak. Zalim, memberi definisi zalim ialah meletakkan sesuatu wad'u syai'in fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu orang yang zalim. Tak semestinya kita sakitkan orang baru zalim. Tak semestinya zalimi diri maknanya kita sakitkan diri sendiri. Tidak. Kita meletakkan perkara, mengambil keputusan untuk meletakkan perkara bukan pada tempatnya. Itu telah zalim. Zalimi diri kita sendiri. Kerana apa Allah cakap kita zalimi diri kita sendiri? Kita perlu minta ampun kerana menzalimi diri sendiri. Kerana esok-esok nanti siapa yang kena seksa? Di sana nanti siapa yang kena seksa kalau kamu buat dosa di sini? Di sana siapa yang kena seksa? Kamu menyebabkan diri kamu diseksa. Sedangkan kamu tahu. Apa maksud meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya? Contoh, kita bagi contoh untuk kita faham. Contoh, untuk kita buat keputusan. Contohnya, nak musafir ke tak nak musafir? Saya tak ada mahram. Kalau kita pilih untuk musafir, itulah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sebab sepatutnya kamu tempat itu
tempat yang sepatutnya kamu letak musafir itu? Tidak. Tidak, kerana tak ada mahram. Maknanya memilih keadaan yang sesuai untuk keadaan kamu pada waktu itu. Memilih keputusan yang sesuai untuk keadaan kamu. Meletakkan keputusan yang sesuai pada keadaannya yang sesuai. Faham kan? Itu maknanya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Orang yang tidak zalim, orang yang selalu meletakkan sesuatu keputusannya sesuai dengan keadaannya. Itu maksudnya orang yang tidak zalim. Waktu sembahyang zuhur, dia tinggal kerja, dia pergi sembahyang zuhur, baru tidak zalim. Waktu sembahyang zuhur, dia buat kerja sampai habis dah solat zuhur, zalim tak zalim? Zalim. Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Malam waktu tidur, dia pergi tengok movie, zalim tak zalim? Zalim, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, kan? Waktu buka puasa, sepatutnya dia makan, tapi dia kata, tak boleh, aku nak puasa lebih lagi. Puasa kan dapat pahala. Patutnya buka puasa waktu maghrib. Dia kata, tak apa, aku hari ni kuat sikit, aku nak puasa sampai isyak. Nampak macam ketaatan, tetapi zalim tak zalim ke? Zalim, kerana dia tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi sekarang ni boleh tanya diri kita balik setelah kita dah faham makna zalim. Zalim ke tak diri kita? Tadi kita tak faham, kita ingat aku tak pernah zalim pada diri sendiri, tak pernah lagi buat pukul diri, menyakitkan diri ataupun menyakitkan orang lain, saya baik kan? Lepas kita faham makna zalim yang sebenar, baru kita tahu betul kita sepatutnya belajar tentang agama Islam, tapi kita tak belajar meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zalim ke tak? Zalim. Jadi banyak benda kita menzalimi diri kita sendiri tanpa kita sedar. Sebab tu Nabi pilih ni untuk dibaca oleh Abu Bakar, sedangkan Abu Bakar itu orang yang paling adil lah kalau kita, kan? Zalim ni lawan yang adil, orang yang paling adil. Adil maknanya meletakkan sesuatu pada tempatnya, betul tak? Khalifah yang selepas Rasulullah SAW, Abu Bakar, orang yang adil. Itu pun Nabi ajar pada dia doa, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak, maka tiada siapa yang boleh mengampunkan dosa kecuali engkau. Ampunilah dosaku dengan keampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku, sesungguhnya engkau yang maha pengampun dan maha memberi rahmat. Faham kan? Kita memang berhajat kepada doa ini. Kita berhajat kepada doa ini kerana kita banyak menzalimi diri kita sendiri. Okey, hadis seterusnya daripada Wa'il bin Hajar. Banyak kali kita dengar Wa'il. Siapa ingat hadis Wa'il? Hadis Wa'il berkaitan dengan unta tu, ingat tak? Wa'il kata, aku telah melihat Rasulullah SAW sembahyang meletakkan lutut dahulu. Betul tak? Itu Wa'il. Lepas tu yang angkat tangan tu siapa? Yang kata Nabi, aku melihat Nabi sembahyang dan Nabi mengangkat jarinya ketika dia berdoa. Siapa? Wa'il juga. Patutnya kita dah boleh tangkap tu kan? Banyak kali dah Wa'il ni. Dan ini pun hadis Wa'il bin Hajar radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah sembahyang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakana yusallimu an yaminihi. Wa'il sembahyang bersama Nabi, kemudian Wa'il menyifatkan Nabi sembahyang, dia kata Nabi memberi salam ke sebelah kanan. Dia memberi salam ke sebelah kanan. Kana yusallimu an yaminihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Nabi cakap? Wa'il kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam, keselamatan ke atas kamu dan rahmat Allah dan keberkatannya. Kita sebut Assalamualaikum warahmatullahi kan? Tapi Wa'il kata, aku mendengar Rasulullah SAW kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maknanya kalau ada orang sebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita sangkal ke tak dia? Tak sangkal, kerana dia buat tu ada hadis. Wa'il meriwayatkan sebelah kanan. Apa yang Nabi kata? Wa'il kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an shimalihi, dan sebelah kirinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kanan dengan kiri, kedua-duanya diriwayatkan oleh Wa'il, dia mendengar Nabi membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maknanya kalau ada orang buat, kita sangkal ke tidak? Tidak, kerana benda itu ada asalnya dalam hadis. Kita tak kata kat dia bid'ah, kita tak kata kat dia wahabi kan?
Adalah hadis. Benda ni bagus kita belajar hadis. Dia membuka minda kita. Tak adalah kita jumuk sangat dengar je benda-benda yang pelik terus rasa habis dia ni kot. Bukan mazhab Syafi'i ni. Kan? Tu belajar hadis. Kalau ustaz-ustaz kita melaksanakan tugas dia, masyarakat kita semua terbuka mindanya. Dia tahu kenapa ulama bercanggah pendapat, dia tahu hadis-hadis, kan? Tapi sekarang kalau kita sebut benda macam ni, maknanya masyarakat terus orang panggil ada kejutan. Maknanya ustaz-ustaz sebelum ni buat kerja apa? Kan? Tak boleh nak bagi panggil tamhid. Tamhid ni panggil introduction kepada mereka. Tak boleh. Sekarang ada introduction, terbukalah minda mereka sikit. Habis tu ustaz kita buat apa? Ustaz kita ganti. Ustaz kita ganti apa? Ganti kumpulan senario, kumpulan raja lawak dan sebagainya. Itu tugas mereka. Jadi kononnya untuk menarik orang. Tidak, tak perlu tarik orang benda-benda tu. Ajarkan yang sebenar. Orang yang nak datang, nak datang sudah. Sebab kita nak keikhlasan. Kan? Apa guna dia datang tapi hati tidak ikhlas? Dia balik sama juga level iman dia. Masa tak dibuang sajalah. Kan? Nak datang, nak cari ilmu datang. Mesti ada orang yang datang. Mesti ada orang yang datang. Sedikit yang datang dan berkualiti lebih baik daripada ramai yang datang tapi tidak ada kualiti, tidak bertambah ilmunya. Kan? Jadi di sini dia menyebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Hadis ini hadis yang sahih. Amat naskh Abi Dawud khaliyah an ziyadah wa barakatuh ma'a taslimati saniyah. Tetapi hadis Abu Dawud ni, Syekh yang mensyarahkannya, nuskhah dia secara umumnya, kitab-kitab dia secara umumnya tidak ada yang menyatakan, bukan tidak ada, kebanyakannya secara umum dalam riwayat Abi Dawud menyatakan pada salam yang kedua tidak ada perkataan wa barakatuh. Maknanya sebelah kanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebelah kiri Assalamualaikum warahmatullahi. Secara umum, syahada secara umum kebanyakan nuskhah Abu Dawud tidak menyebut perkataan wa barakatuh pada salam yang kedua. Wa innama hiya ma'a taslimatil ula faqat. Adapun yang ada hanya bersama dengan salam yang pertama. Maknanya salam pertama sampai wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Pernah dengar tak orang buat macam ni kat Kuwait ni? Imam. Tak pernah dengar lagi? Kau pernah dengar? Banyak kali lah. Imam pernah dengar. Kat sini mungkin imam-imam ni dia tahu, dia solat dengan orang awam kan. Dan orang awam walaupun dia pakai jubah serban dan sebagainya, dia tetap orang awam. Jadi hikmah orang yang menjadi imam ialah kalau dia nak buat benda-benda yang disangkakan oleh awam ni janggal, dia akan cakap, sepatutnya dia cakap dulu, yang kita nak buat nanti saya nak amalkan benda yang sunnah Nabi pernah buat. Salam pertama sampai wabarakatuh, yang kedua sampai warahmatullah, dan saya nak amalkan lepas ni. Dia boleh cakap macam tu dulu. Lepas tu dia sembahyang. Sebab dia bimbang takut nanti orang tak faham, dia yang pula kena apa ni, kena tuduh dan sebagainya kan. Boleh, tak ada masalah kalau nak buat. Cuma kalau dia tak buat tu kita faham lah, dia tak nak menimbulkan fitnah lah. Dan tapi kalau ikhwan cakap pernah tu, kerana ikhwan duduk di hostel, semua pelajar ilmu kan, sembahyang jemaah, tak ada masalah. Yang nak buat qiraat apa, kita tahu qiraat tu daripada riwayat pada Nabi kan. Dia nak buat macam ni, dia baca ni, kita tahu ada hadisnya. Jadi tak ada siapa yang akan kata kamu telah menimbulkan fitnah dalam masyarakat. Sangkal kita tak sangkal lah. Yang pertama sampai warahmatullahi wabarakatuh, yang kedua sampai warahmatullahi kan. Memang itu kita maksudkan dengan hikmah lah. Orang yang belajar agama dia perlu berhikmah, jangan menimbulkan fitnah. Ajar mereka dengan apa yang mereka fahami. Okey, dalam waktu yang sama tak ada masalah kita sebut okey, sekarang ni solat saya nak buat macam ni. Ataupun selepas solat tu dia cara pintu untuk dia membuka minda masyarakat kan. Jangan duduk diam saja, kita sampaikan sikit. Macam tu baru betul. Kalau imam-imam kita, ustaz-ustaz kita buat macam tu cukup cantik kan. Sebab orang kalau dia ni, kalau contoh sembahyang tarawih
Qiraat Al-Quran ada banyak kan. Ada yang Suhufi Ibrahim wa Musa tu qiraat Hafs an Asim, ada yang qiraat lain sebut Suhufi Ibrahim wa Musa kan. Musa dia sebut imalah kat situ, wadduha wal laili idza saja kan. Wadduha patut wadduha kan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Ni kalau baca kat Kelantan solat tarawih bila Musa ada kena ni. Apa sembahyang sebut Musa ni? Apa sembahyang sebut ulang ni? Ulang kan nak kena kata ni. Padahal benda tu qiraat ada ke tak dalam agama tu? Ada. Faham ke? Jadi benda tu ada. Tapi kalau orang tak pandai, dia tak sebut dulu pada masyarakat dia macam mana. Boleh menimbulkan fitnah tak? Boleh. Bahkan mungkin orang kampung ambil dia keluar. Apa kan sebut Musa ni dalam baca Quran kan? Betul. Ikut cerita satu. Itu satu nak cakapnya kita kena berhikmah. Kan? Kena hikmah maksud bijak menentukan, memilih sesuatu dengan apa yang difahami oleh masyarakat kita. Kan? Kena berhikmah. Nak sampai kebenaran pun kena ada hikmah dia. Tapi bukan semua ikut dia je. Tak boleh ikut dia macam tu. Dia nakkan ketawa-ketawa, kita pun hilang. Kita pun compromise kita punya nak sampai ke ilmu, tak apalah asalkan ketawa. Asalkan orang datang. Asalkan puluh-puluh juta datang, puluh-puluh ribu. Tak ada. Orang nak sampai kebenaran dia tak kisah pun kau suka ke tak suka ke, yang penting I don't care kan, yang penting ini Allah nak. Kan? Ada orang ni nak cerita lah selingan. Kadang yang sama juga nak cakapnya kena ada hikmah dalam menyampaikan. Orang Arab Badui, kaum Badui kalau dia zaman dulu di tempat dia, bila dia nak menyifatkan seseorang tu dengan sifat mulia, maknanya pemurah hati kan, suka menderma, suka melayan tetamu, suka panggil, ajak orang makan. Dia nak menyifatkan orang ni pemurah, dia akan cakap si fulan ni, mamak ni, api dia tak padam. Dia sebut kataan api menyala. Oh, mamak ni api menyala. Maksudnya apa? Bila api menyala, maknanya dia sediakan makanan kan. Daripada situ, tapi dia tak faham sediakan makanan. Bila dia sebut api menyala, dia faham orang ni pemurah. Tapi asal perkataan api menyala tu sediakan makanan lah, itu maksudnya kan. Bila nak sebut, nak puji orang, dia akan puji, dia kata mamak ni api nyala api rumah dia kan. Ataupun dia nak sebut hebat sangat, mamak ni pemurah sangat, mamak ni api rumah dia tak pernah padam. Api rumah dia tak pernah padam. Maknanya puji sungguh tu, puji apa? Pemurah. Selalu ada tetamu, selalu itulah maksud dia. Pemurah. Walaupun tak ada tetamu, kalau dia nak cakap orang ni pemurah, dia akan cakap mamak ni api tak pernah padam. Api selalu nyala. Rumah dia selalu berapi. Yang penting perkataan api itu membawa makna pemurah hati, kemurahan hati. Jadi satu masa pendakwah ni dia nak berdakwah lah kat tempat baru ini, kawasan kampung baru ini, kat masjid, salah satu masjid di tempat baru ini. Jadi dia pun pergi, dia kata aku nak sampaikan hadis lah kepada kamu hari ini. Dia pun pilih hadis daripada Aisyah, yang mana Aisyah kata, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kata, pernah dulu kami ini kami melalui hilal. Hilal ini maksudnya anak bulan. Bila sebut hilal maksudnya apa? 1 bulan dah habis. Kami dilalui oleh hilal, maknanya sebulan berlalu kepada kami. Thummal hilal, kemudian sebulan lagi. Thummal hilal, kemudian sebulan lagi. Berapa bulan dah? 3 bulan. Tetapi tidak dinyalakan api di rumah Nabi. Dia sebut macam tu hadis. Tidak dinyalakan api di rumah Nabi. Aisyah kata macam tu. Maksud hadis yang sebenar ialah Nabi tak cukup makanan, tak ada makanan, dia tidak makan selama 3 bulan. Dia dan keluarganya tidak makan selama 3 bulan, kecuali benda-benda yang tak perlu masak. Dia tidak makan benda yang dimasak kerana tak cukup. Dia makan buah taman. Bayangkan selama berapa bulan? 3 bulan. Aisyah kata biasa.
Tak ada makanan yang ada tamat dengan air. Itu dia makan. Maknanya tidak dimasak sesuatu makanan yang perlukan dimasak pun di rumah dia. Kita duk kata makanan sunnah daging kan, kambing kan. Ingat Nabi makan banyak mana lagi kambing. Pandai jaga makanan sunnah. Tak ada makanan sunnah. Nabi sunnah dia pada makanan. Bukan makanan sunnah, sunnah pada makanan. Apa dia? Makan apa yang ada, tak minta apa yang tak ada. Kita terbalik makanan sunnah. Tak ada istilah makanan sunnah. Sunnah pada makanan ada. Baca bismillah dan makan dengan tangan kanan, tu sunnah. Tidak membazir, tu sunnah. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang, tu sunnah. Kan? 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk air, 1/3 untuk angin. Itu sunnah. Mana satu daripada sunnah-sunnah ni kamu buat? Semua kamu tak buat kecuali makanan sunnah. Itu yang kamu dakwa ada makanan sunnah, iaitu daging kambing contohnya. Tak ada 3 bulan. Aisyah kata tidak pernah dinyalakan api di rumah Nabi. Kenapa? Tak ada langsung, tak payah cakap daging, tak payah cakap daging kambing, daging pun tak ada. Kan? Api pun tak ada. Nak makan daging kambing apa? Dan Nabi ada minta, kita kena makan makanan sunnah hari ni. Aisyah kita tanya siapa sahabat mana satu ada daging kambing nak sembelih. Ada? Tak ada. Nabi sunnah dia pada makanan, dia tidak meminta apa yang ada. Dan apa yang tidak meminta apa yang tiada, dan tidak menolak apa yang ada. Kita saya makan perut ayam saja. Ini apa ni, dada ayam tak nak, dry. Saya tak makanlah hati ke pedal ni, organ dalaman. Mana yang sunnah dia? Kan? Mana yang kamu kata makanan sunnahnya tu? Tak ada langsung. Kamu tak ingin menghayati langsung hadis Nabi. Itu selingan daripada cerita. Yang cerita asal ni kami nak ceritanya. Itu selingan saja suruh faham betul ke salah kita bawa tu, makanan sunnah tak sunnah tu. Salah langsung terus, tak ada. Kan? Bukan Nabi makan tamar dengan air, jangan pula kata tamar sunnah lah, 3 bulan makan tamar, minum air sunnah lah. Tak. Bukan kerana makanan tu sunnah baru Nabi makan, bukan. Sebab tak ada makanan lain. Tak ada makanan lain, dia tidak memilih. Ada apa yang ada? Buah tamar. Dan Aisyah pernah bagi tahu, Nabi tanya ada apa hari ni, Aisyah tak ada makanan. Nabi puasa. Di mana letak diri kita yang duk mencari makanan sunnah tu? Di mana letak diri kita yang kata kismis makanan sunnah sampai 50 sekotak kita beli? Cediklah kita kan? Cedik ditipu oleh orang yang berkopiah. Kismis minda. Kismis minda dan apa kan. Kalau kita cerdik, kita tak kena tipu dia. Kalau kita cerdik, kita tak kena tipu. Kalau kita belajar hadis, kita hayati kehidupan Nabi Muhammad SAW, kita tak mudah kena tipu. Sebab tu kata belajar. Jangan letakkan diri kamu mangsa kepada orang yang menipu. Kalau dia baik tak apa, dia jadi mangsa dia, tak ada masalah. Dia ada agenda yang baik tak apa. Untuk ummah kita kena tipu jadi mangsa, tak ada masalah. Korbankan diri kita untuk ummah. Tetapi ini untuk kepentingan diri dia, menggunakan nama agama. Kan? Dan kita yang jadi mangsa, kita yang menyokong dia jadi kaya dengan cara menipu dan menggunakan nama agama, dan menyebabkan orang lain semua jahil. Semua bila sebut semua ni bukan kata semua, sungguh setiap individu. Maknanya ramai, kebanyakan orang percaya ada makanan sunnah. Kan? Payah kita nak lawan. Sepatutnya dia belajar bukan makanan sunnah pada makanan yang aku sebut tadi tu. Sayangnya tak ada siapa buat. Betul tak? Sama juga pakaian sunnah. Sepatutnya sunnah pada pakaian, bukan pakaian sunnah. Kan? Awak kata jubah pakaian sunnah, lepas tu jubah tu bentuk macam ni, jubah. Pakaian sunnah apa? Kan? Nikab sunnah. Pakai nikab, contohlah dia kata, kau tak cakap langsung pun ada pakaian sunnah. Tak ada langsung. Dia pakai nikab, lepas tu matanya letak contact lens, bulu mata cip macam tu, selfie. Sunnah apa macam tu? Sunnah pada pakaian ialah perempuan tidak mendedahkan diri dia pada tontonan. Sebab itulah cerita Nabi Musa. Nabi Musa kata apa? Kamu jalan kat belakang, aku jalan kat depan. Sebab perempuan tak boleh jadi tontonan. Walaupun Nabi Musa tahu arah jalan, tak tahu. Sehingga kalau Nabi Musa perlu susahkan, kamu lempar batu, tak apa dah susah sebab kamu tak boleh jadi tontonan aku.
Lepas tu kita letak gambar dalam Facebook, Instagram. Kan? Kita letak ustazah kat depan, semua orang tengok. Ustazah masuk video, semua orang tengok. Cerdik kita ni. Senari ke dengan ajaran Nabi? Kan? Nabi Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala ajar supaya perempuan tutup kepala dia. Kenapa? Supaya tidak diketahui. Pada yu'zain. Allah kata, benda itu kamu balut ni semua adalah paling sedikit supaya kamu tidak boleh. Sekurang-kurangnya kamu buat untuk berusaha supaya kamu tidak boleh disakiti. Pada yu'zain, agar kamu tidak disakiti. Tiba-tiba kita pakai nikah, pakai apa semua, kamu pakai yang sunnah, ambil gambar letak dalam Facebook. Cerdik ke tak tu? Tak. Kerana yang sunnah pada pakaian orang perempuan, dia tidak boleh menjadi tumpuan. Walaupun dia ustazah, dia nak mengajar orang, dia masukkan video dalam Facebook, dalam YouTube. Boleh ke tak tu? Ustazah ni ustazah yang tak faham agama. Walaupun dia cakap pasal agama, kerana dia meletakkan diri dia sebagai tumpuan. Allah kata apa? Allah kata dalam surah An-Nur, jangan perempuan ni menghentak kaki. Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Janganlah kamu orang perempuan menghentakkan kaki supaya didengari oleh orang apa yang kamu sorok daripada perhiasan. Kenapa? Sebab bila hentak kaki, orang akan tengok. Kan? Padahal perempuan tu bodoh pun. Tapi yang Allah larang hentak kaki kerana orang akan tengok, dia menarik perhatian orang. Menarik perhatian dan menjadi tumpuan orang dilarang ke tidak? Dilarang. Allah kata jangan. Betul tak? Lepas tu hadis, tak nak Quran. Tadi semua sebut ayat Quran. Tak nak Quran, nak hadis. Okey, hadis. Nabi kata apa? Nabi kata orang yang perempuan yang keluar kemudian air bau dia tu, okey, bau dia, orang lelaki boleh hidup. Perempuan ni Nabi kata apa? Penzina. Nabi samakan dengan zina, padahal bau je. Maknanya haram ke tak haram? Haram lah. Menyebabkan orang lelaki berbau daripada dia yang bau yang wangi, menarik perhatian lelaki ke arahnya, itu maksud dia. Kan? Berdosa. Sebab tu Nabi kiaskan dengan, Nabi contohkan dengan zina, kerana berdosa. Jadi bila kita faham semua ini, kita faham yang agama Islam tidak mahu perempuan menjadi tumpuan. Bau menarik orang, tak boleh. Bunyi menarik orang, tak boleh. Kan? Nampak kamu menarik orang, tak boleh. Tiba-tiba kita letak diri kita depan mikrofon, depan kamera, kita ambil gambar tu semua letak dalam. Bayangkanlah, orang yang cerdik tak akan buat benda tu semua. Orang yang faham agama, jelas ini konsep agama Islam. Orang perempuan disorok. Dan ini telah dijadikan propaganda dan diubah, termasuk dalam deception. Dajjal tak nak orang perempuan disorok zaman ni. Dia nak perempuan keluar. Kan? Sebab Nabi kata apa? Tidak adalah fitnah yang lebih besar menimpa kamu kecuali fitnah perempuan. Itulah yang dikehendaki oleh fitnah Dajjal ni. Kan? Jangan dia buat deception, dia cantikkan benda yang buruk. Perempuan keluar, dia galakkan. Iya, perempuan perlu berkerjaya, perempuan perlu menonjol dan sebagainya. Kan? Ini askar siapa ni? Tentera Dajjal. Itulah yang sedang berlaku. Itu yang nak dikatakan tadi, deception. Benda yang buruk dinampakkan baik, benda yang baik dinampakkan buruk. Orang yang duduk kat rumah, yang tak keluar, dia kata, weh, apalah kamu ni, tak bermasyarakat langsung. Kan? Masyarakat perempuan sekarang, dulu ni perempuan ada malu, sekarang ni perempuan dah tak malu dah. Dia pula melebihi lelaki. Mulutnya lelaki pula duduk diam. Perempuan, terbalik dah ni. Patutnya perempuan malu nak bersuara. Betul tak? Zaman sekarang tidak lagi. Itu dia yang sedang berlaku. Inilah dia deception yang dimaksudkan tadi. Semua benda dah berlaku dah, tunggu Dajjal keluar saja. Nampak dah tu? Itu dia. Boleh lagi nak cerita benda yang perempuan buat ni, yang bercanggah, panggil bercanggah dengan ayat Quran. Nak cerita tentang ayat Quran lagi yang menyatakan perempuan sepatutnya tidak ditonjolkan ni.
boleh lagi kalau nak cerita, tapi cukup lah tu, rasanya faham lah kan. Kalau nak dalil, tak tahulah nak minta dalil apa lagi. Sebanyak kalau kita faham macam ni, berhias tu, pakai gincu ke apa ke waktu keluar kan, benda yang pakai benda-benda cantik, semuanya tak boleh. Agama Islam tidak mengajar benda tu. Benda itu adalah bertentangan dengan konsep yang agama Islam ajarkan kepada perempuan dalam cara pemakaian. Dia kena faham pemakaian cara sunnah, bukan pemakaian sunnah. Pemakaian sunnah tak ada. Pakaian sunnah ni tak ada. Yang ada pakai cara sunnah. Baju apa bukan memakai, tak kena ikut cara sunnah, walaupun bukan jubah. Kan? Apa gunanya pakai jubah tetapi tak ikut sunnah? Jubahnya ketat. Apa guna pakai niqab tapi tak ikut sunnah? Pakai niqab tetapi menonjol pada orang lelaki, tunjukkan diri pada orang lelaki, tak boleh. Tak kena. Itu kalau dia orang yang berakal, tak cerdik lah. Bagi orang yang berakal, kita nampak ayat Quran gitu gini, tiba-tiba kamu pergi pakai jubah, kamu letak dalam Facebook, Allah pakai jubah tu untuk menjadikan orang jauh daripada memandang kita. Pakai niqab jadikan orang jauh daripada memandang kita. Tiba-tiba dalam Facebook, tiba-tiba masuk YouTube. Tak kena, tak masuk langsung akal. Jadi cerita tadi tentang 3 bulan tak habis lagi. 3 bulan tu kan nak cakap kan, dia sekarang ni tempat badui, nak cakap orang ni kena berhikmah. 3 bulan kita kembali pada definisi api bagi orang badui. Menyalakan api, definisinya yang dia faham menyalakan api ni pemurah, orang yang berakhlak tinggi, murah hati kan, pemurah. Tiba-tiba dia dengar Syekh ni cakap Nabi selama 3 bulan, dia faham hilal tu mana bulan. 3 bulan tak jalan api ke rumah dia. Yang Syekh nak katanya Nabi ni tak cukup benda apa semua kan, nak tak mewah langsung. Apa yang ada dia sabar, dia makan yang ada. Yang tak ada dia sabar juga, tak minta kan, dan dia tidak mengadu dan sebagainya. Kemudian itu yang hendak disampaikan oleh Syekh. Badui faham lain, sebab dia punya cara untuk memuji orang yang pemurah. Bakar api bagi dia, Nabi tak ada lah yang pemurah lebih daripada Nabi. Nabi pemurah daripada kita semua kan. Dalam hadis yang lain, Nabi dia sangat pemurah, dan dalam bulan Ramadan dia lebih pemurah daripada hari-hari yang lain selain Ramadan. Ibarat angin yang bertiup. Maknanya kalau angin bertiup ni semua benda kena kan. Semua benda, kalau sekali angin tiup semua benda kena. Yang hidup ke yang tak hidup ke semua gerak kan. Sama juga Nabi bila dia bagi, semua benda kena. Faham kan? Itu sahabat menyifatkan bagaimana pemurahnya Nabi. Dan orang Badui tahu Nabi pemurah lebih daripada kita. Tiba-tiba datang Syekh kata 3 bulan Nabi tak pernah langsung hijaukan api. Maknanya dia kata Nabi 3 bulan ni tak pemurah langsung selama 3 bulan. Marahlah Badui. Dia kata kau siapa? Dia bangun, dia kata kau siapa? Engkau yang tak pemurah. Kau kata Nabi tak pemurah selama 3 bulan ni, engkau tu yang hina. Dia kata engkau tu yang hina, engkau yang hina. Dan Nabi tu kami tahu pemurah lebih pada engkau dan lebih pada 10 orang yang sama dengan kau. Marah sungguh lah Nabi tu, sebab dia tahu dia nakkan agama. Dia memang ajak Syekh ni tu supaya nak dengar. Syekh ni tak ada masalah, tak salah apa-apa pun. Dia nyatakan hadis. Masalahnya kefahaman awal pada Badui, istilah menghidupkan api bagi dia pemurah. Kalau tak hidup api, maknanya lawan pada pemurah, kedekut. Lawan pada pemurah apa dia? Kedekut. Maknanya dia faham Syekh ni kata Nabi kedekut 3 bulan. 3 bulan tu kedekut terus, tak ada langsung sifat pemurah. Dia faham macam tu. Jadi dia marah. Apa dia buat? Dia keluarkan Syekh, tak bagi Syekh mengajar, halau Syekh daripada masjid. Itu maksudnya yang dikatakan hikmah tu kan. Boleh dia nak cakap, Syekh ni sepatutnya boleh nak cakap, saya nak nyatakan di sini, saya nak nyatakan satu hadis. Dalam hadis dia menyebut tentang perkataan menyalakan api, dan saya tahu menyalakan api di sisi kamu maknanya begini. Tetapi itu makna yang sekarang. Makna pada zaman dulu bila kita sebut menyalakan api, memberi makna orang tu memasak di rumahnya. Faham kan?
Macam tu juga kita dengan masyarakat kita. Sebenarnya kita tahu bila kita sebut benda-benda yang macam ni, yang orang tak pernah dengar, dia akan terkejut, melatah kan. Lah tadi kata Wahabi halau kita dari masjid kan. Kita kena cakap dia, saya nak cakap ni hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Mungkin kita buat lain, mungkin kita buat sama. Tetapi kalau lain pun, ia hadis kita hadis. Kalau hadis kita kena ikut ke tak? Kena ikut kan. Dia ni adalah orang yang akan terima, dan kita bacalah hadis tu. Tetapi kita ingat, betul tak kita cara kita? Betul. Cuma kita jangan expect kalau kita betul semua orang akan ikut. Mesti ada juga yang jenis aku tak mahu terima ni, tak kena dengan kepentingan aku dah ajar datuk nenek aku semua ajar lain. Ada. Dan tak pelik jika kita dihalau walaupun kita dah bagi introduction. Dihalau tak pelik, dan dicap sebagai begitu dan beginilah kan. Tak ada masalah. Kita bukan nak suruh kita kekal, yang penting kita dah sampaikan. Ada yang menerima, alhamdulillah, walaupun seorang. Nabi pergi ke Taif, dia nak berdakwah kepada kaum Taif. Berapa orang masuk Islam? 7 hari 7 malam ni kat sana, berapa orang masuk Islam? Tak ada. Tapi ada satu orang. Waktu dia on the way balik, dia jumpa dengan Adas. Adas masuk Islam ke tak? Adas masuk Islam. Dan satu rombongan daripada jin. Nabi tahu je rombongan jin masuk Islam. Tidak selepas daripada Allah sampaikan wahyu, baru Nabi tahu. Maknanya waktu kita sampai ke kebenaran, walaupun kita nampak tak ada orang yang, mungkin orang kampung ni tak nak dengar, kita tahu kita ada orang yang hidayah diberi padanya. Kita tak tahu. Dan kita tidak akan mendapat wahyu untuk tahu. Jadi janganlah kerana kita nampak orang marah, orang apa semua, kita tahan diri kita daripada menyatakan kebenaran. Sebab kita tak tahu kebenaran tu mampu masuk di hati siapa, kita tak tahu. Mungkin dia dengar, tetapi dia tak boleh nak lawan, nak buat apa-apa. Cuma dia tahu dah mana yang betul. Tunggu bila kebenaran kuat, nanti dia sokong. Kerana kita dah sampaikan kebenaran. Faham kan? Jadi janganlah sekali-kali kita takut kerana orang tuduh apa ke, tak perlu. Itu yang telah berlaku pada Nabi di Taif. Golongan jin tu masuk Islam, dia pergi dakwah, kaum dia pula masuk Islam. Kita tak tahu. Orang ni mungkin dengar, dia pergi dakwah keluarga dia pula, dengar benda-benda yang sunnah. Okey, pandangkan cerita tadi. Biar kita buat benda macam tu. Janganlah kerana kita tengok orang ni, dia ni tak boleh terima kebenaran ni, aku terpaksa kena ikut dia lah. Taqiyah lah sikit. Tak boleh. Taqiyah tu maknanya? Taqiyah Syiah. Menipu lah. Tak ada taqiyah dalam Islam ni, Syiah ni. Istilah Syiah. Maknanya taqiyah tu tipu lah. Tipu. Tipu nak kerana nak menjaga hati orang. Orang ni dia baca kunut lah doa subuh. Saya jadi imam doa baca kunut jugalah, walaupun saya tahu benda tu tak ada. Boleh macam tu? Tak boleh. Itu taqiyah tu. Itulah taqiyahnya. Nak kata kerana nak mengambil hati orang kan, menyorok kebenaran kerana nak mengambil hati orang. Tak ada dalam Islam macam tu. Tak ada. Yang kamu kena ambil hati Allah Subhanahu Wa Taala kan, ataupun menyorok kebenaran kena takut manusia. Tak ada dalam Islam macam tu. Yang kamu kena takut Allah Subhanahu Wa Taala, bukan manusia. Kalau Allah tak benarkan mereka berpakat macam mana pun, tak boleh nak buat benda jahat pada kamu. Okey. Hadis seterusnya, yang hadis riwayat Abu Dawud ni jelas kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kata begini, hatta tawahham ba'd anna al-Hafiz bin Hajar wa hum fi naqli hadhihi al-ziyadah ma'a taslimi thaniyah. Tetapi dalam riwayat, dalam apa yang ditulis oleh Ibn Hajar dalam kitab Bulughul Maram ni, ada dua-dua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada salam yang pertama dan kedua. Betul ke tak? Betul kan? Syekh kata ramai orang menyangkakan Ibn Hajar salah kerana dia tulis dua-dua ada wabarakatuh kan. Yang kebanyakan nuskah Abu Dawud menyatakan hanya ada pada salam yang pertama. Tapi Syekh kata di sini, walaysa kadzalik, sebenarnya Ibn Hajar tidak salah dalam menyatakan dua-dua ada wabarakatuh. Fa inna hadhihi ziyadah ma'a taslimatayn mawjudah fi ba'd an-nusakh as-sahihah al-mu'tamadah 'alayha. Sesungguhnya tambahan
wabarakatuh pada kedua-dua salam ada dan wujud pada nuskhah Abi Dawud yang autentik. Kan? Pada nuskhah-nuskhah yang autentik ada dua-dua. Maknanya kalau orang cakap, kalau ada imam kita kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi, betul ke tak? Dia cakap betul. Kalau imam tu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, betul ke tak? Betul. Itu bukan minda kita kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada masalah juga. Itu yang dibuat oleh ramai orang kan. Ramai orang yang takut fitnah timbul, dia akan buat yang tu je, sedangkan dia sebenarnya tahu ada. Kalau dia nak panggil, nak mewarna-warnikan, kadang-kadang nak pilih, tak ada masalah kan. Tapi kena ni lah, kalau dah menimbulkan fitnah pada orang, kena ni balik lah, kena cakap balik lah, ada riwayatnya begini dan begitu. Ataupun sebelum buat tu cakap dulu, itu lebih bagus. Sebelum buat tu cakap dulu kan. Macam kita nak baca qiraat Musa tadi tu kan. Kita nak baca qiraat tu, jangan tunggu selepas baru nak cakap ini qiraat. Maknanya orang dalam sembahyang tu dah tak selesai. Aku nak ke imam mana hari ni kan. Tak selesai duduk dah orang. Ke imam mana hari ni, Musa ulai kan, duha dia sudah. Kalau macam tu kena nyatakan sebelum. Sebab tu orang kata, orang prefer nyatakan sebelum. Apa kita nak nyatakan sebelum, baru orang faham apa kita nak buat selepas tu kan. Ini sampai dia buat gini kat kawan dia, kita imam mana, kita imam mana, padahal dalam solat jangan macam tu. Lebih elok menyatakan sebelum. Kemudian hadis seterusnya daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubah. Kata Al-Mughirah bin Syu'bah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulunya berkata, maknanya dulunya dia selalu melakukan, dia kata pada setiap dubur ni belakang hujung setiap sembahyang fardu. Nabi ada mengatakan sesuatu, membaca sesuatu pada hujung sembahyang waktu. Setiap hujung sembahyang waktu, kata Mughirah. Sebab dia kata fi duburi, bukan setiap, fi duburi, pada hujung sembahyang fardu. Maktubah tu mana fardu. Apa yang Nabi kata? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Muttafaqun alaih. Ini zikir. Zikir dinyatakan selepas sembahyang. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku wa lahul hamdu, ini tak ada yuhyi wa yumiit kan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani' lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Maknanya ada tak amal-amalkan makna ni? Zikir ni Yang delas tak ada. delas tu tak ada amalkan lagi. Allahumma Saya waktu dulu ada, dulu zaman dulu 10 tahun dulu saya pernah dengar. Sekarang mungkin tak dengar macam tu. Sebenarnya ikhwan ada bagi dah, mungkin tak sampai kat grup lelaki kot kan. Dulu ikhwan ada bagi. Yang dah bagi kat Cik Nur. dah bagi kat Cik Yunus. Cik Yunus tak upgrade lagi lah. Cik Yunus tak update lagi kot. Kena bagi balik kat grup lelaki tu. Ini ada dekat, kalau kat frame depan masjid tu ada kan? Ini yang sepatutnya kita hafal untuk kita amalkan selepas sembahyang. Zikir. Masjid ada. Tapi kena hafal lah, masjid ada tak guna. Lepas tu dekat akak-akak ni yang ada lagi simpan benda tu, hantarkan kepada grup lelaki. Kita nak amalkan benda Zikir tu. zikir selepas sembahyang ini. Sebab benda ni ada dalam hadis, sayang kita tak buat. Ini yang sepatutnya kita nak amalkan. Jadi ini kita nak cakap sekarang tentang zikir pula selepas sembahyang fardu. Nabi kata apa? Nabi sebut Allahumma la mani'a lima apa ni? La ilaha illallah wahdah. Zikir ni maknanya sabit, autentik daripada hadis. Sebab kita tahu ramai orang buat, dia baca benda yang dia zikir, tapi zikir dia versi dia lain dan tak ada dalam hadis. Sayanglah kan. Zikir-zikir ni ibadat, walaupun pendek, tetapi kalau ada dalam hadis, alhamdulillah, itu yang paling tepat. Sebab itu yang Nabi buat. Kalau panjang tapi Nabi tak buat begini, Nabi tak ajar begini, mana lagi baik? Lagi baik yang pendek yang Nabi ajar daripada yang panjang tapi tak ada sandaran pada Nabi. Sebab kita tahu perbuatan Nabi itu yang terbaik.
Kan? Ini pendek ni, alhamdulillah mudah pula tu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kita kena hafal ni tadi, yang tak hafal lagi kan. Allahumma la mani' lima a'tait. Ya Allah, kita ingatkan diri kita ni, zikir-zikir mana mengingati kan. Allahumma la mani'. Jadi kau baca makna dia, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ini Nabi baca selepas sembahyang. Wahdahu la syarikalah, yang satu, yang esa, tiada sekutu baginya. Lahul mulku, dialah yang memiliki kerajaan, dia memiliki segala sesuatu. Walahul hamdu, dan baginya lah segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah ini berkuasa di atas setiap sesuatu. Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, tiada siapa yang mampu menahan apa yang telah engkau berikan. Tak ada siapa boleh tahan rezeki kita kalau Allah nak bagi kepada kita. Kan, kita dah takut pada bos, takut pada tu, takut pada ni, takut tak dapat rezeki. Tidak ada siapa yang boleh tahan rezeki kita kalau Allah dah tentukan kita mendapatnya. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada siapa yang boleh memberi kepada kita apa yang telah Allah halang. Tak payah cakap bos, tak payah cakap kawan baik, tak payah cakap wastah bagi kan. Tak payah cakap wastah. Kalau Allah tak nak bagi pada kita, mereka ni nak tolong kita pun tak akan dapat. Sebab tu kita yang minta dengan dia dulu, kita minta dengan Allah, Allah hantarlah dia. Kita nak sibuk cari wastah, doa pada Allah, tak ada. Minta Allah memudahkan, tak ada. Kan? Kalau Allah tak bagi, kamu pergi carilah wastah. Wastah nak tolong kamu, tak lulus juga. Tapi kalau kamu minta dengan Allah, Allah dah nak kamu lulus. Dan kamu tahu pekerjaan tu kalau tak ada wastah, tak lulus. Apa akan jadi? Boleh tak Allah tidak hantar wastah pada kita? Boleh. Semua di tangan Allah. Tidak ada siapa yang mampu menahan kalau Allah dah nak beri. Kan? Jadi kita sebenarnya kena hubungan kita dengan Allah saja. Apa-apa nak kita minta dengan Allah. Sebab Allah boleh hantar pada kita orang yang mampu menolong kita. Kan? Kita tak boleh tanya siapalah mampu tolong aku ni, manalah nak cari wastah ni, gini. Serahkan itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak minta dengan Allah, kerana kita tahu tak ada siapa yang mampu memberi kalau Allah tahan, dan tidak ada siapa yang mampu menahan kalau Allah nak beri. Itu maksudnya. Wala yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Dan tidak ada siapa yang mampu memberi manfaat. Jad ni maksudnya kekayaan. Tidak siapa yang mampu kekayaan ataupun kemegahan, keagungan. Kan, tidak ada siapa yang mampu memberi kekayaan, keagungan daripada kamu. Maknanya orang lain tak boleh bagi, hanya Allah Subhanahu Wa Taala boleh bagi keagungan itu. Tidak ada siapa yang lebih kaya daripada kamu ataupun lebih agung daripada kamu. Ini hadis nombor berapa ni? Syarahannya tidak ada. Yang penting bacaan ini muttafaqun alaih, kuat dalam Sahih dan Bukhari. Lafaznya sama dalam Sahih Muslim dan Bukhari. Rugilah kalau kita tak amalkan. Kak Ati ada soalan? Adik-adik tuan, tadi kan masa pagi sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh belakangan tu, ada juga yang doa dia kan, as'aluka ridhaka wal jannah tu. Lepas tu belah kiri wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu betul? Tak ada. Ini kau pernah dengar ni? Kau pernah dengar doa tu, tapi tak pernah dengar dia dikhususkan pada tempat tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa Kak Ati cakap tadi? As'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Jannah tu belakang. Itu biasa baca. Macam pernah dengar ni. Belah kanan belah kiri. Biasa dengar. Tak ada sandarannya. Setakat yang kau tahu, tak ada. Wallahu a'lam. Kat Malaysia ada baca. Dan Ikhwan boleh kata lah, habis dah bab solat ni kau baca dalam kitab Bulughul Maram dan tak jumpa. Yang itu Ikhwan boleh cakap, setakat Ikhwan tahu, tak sampai pada Ikhwan. Dan benda ni familiar doa ni. Allah apa ni tadi? As'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ni ada doa lain sebenarnya ni. Familiar. Masa tahu tu kok. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ighfir warham wa tajawaz amma ta'ala fa innaka anta al-bukan. Masa tahu ni. Familiar kena cari balik ni. Tak mana doa ni. Dan kita mungkin
ada benda sebelum kita belajar sebenarnya benda tu tambahan, betul tak dok? Memang betul ni perempuan jumpa belajar sebelum ni kita tak pastikan sumbernya daripada mana, betul tak? Jadi kita hafal, kita ingat tu bagus, kita hafal dan kita amalkan sebelum ni. Tiba-tiba kita belajar hadis, Allahu Akbar kan. Begitulah, tak ada. Jadi benda tu hidup kita ni sebenarnya pembelajaran. Macam hati dia dah amalkan, orang lain pun mungkin dah amalkan, tetapi yang masa tu kita sangka betul kan. Tiba-tiba kita tanya orang ni, cari sumbernya, tidak ada. Once bila kita dah tahu benda tu tak ada, kita tinggal. Walaupun nampaknya baik kerana ibadah perlu mengikut Nabi kan. Di sini tak ada. Dan doa tu familiar tu kat mana pun kita cari. A'udzubika min sakhatika. Cantik doa di mana dia? As'aluka ridhaka wal jannah. Saya memohon, aku memohon, aku minta ridhaka, keridhaan kau dan juga syurga. Sebelah kiri kan. Jangan buat ni nak cakap supaya tak buat ni. Nak jatuhkan mana saja memang cantik doa tu. Dan memang familiar. Kau tak ingat doa tu kau baca kat mana? Sebelum salam kot. Ha? Doa? Oh betul lah. Doa tadi, doa Abu Bakar kan? Bukan. Doa sebelum salam kot? Bukan? Salah, doa sebelum salam. Ada sahabat lain tanya. Ada sahabat lain tanya? Sebab ikhwan ingat doa tu, cuma familiar doa tu, cuma tak ingat kat mana. Kerana dia ambil ekor saja kan? Kepala dia tak ingat. Yang penting doa tu familiar, cuma disalah letakkan di sini, dikhususkan pada tempat yang tidak sepatutnya dikhususkan. Yang nombor 2 tadi, yang dikatakan dibuat pada ni salam yang kedua, berhati-hati kalau nak jaga, takut orang dibuat. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Dan aku memohon perlindungan denganmu daripada kemurkaanmu dan api neraka. Cantik tak cantik? As'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Cantik doa tu, memang ada tempat dia. Memang ada tempat dia. Tetapi bukan di situ. Faham tak tak kan? Faham tak kan? Bukan kat tu, tak ada tu. Ikhwan tak jumpa lagi lepas dah baca. Ni ulang balik je baca dengan abang-abang ni menyanyi dah baca dah. Ulang balik baca dengan abang. Dan ibu boleh cakap daripada sekarang, habis dapat solat pun tak jumpa lagi yang tu. Tak jumpa lagi yang tu. Jadi jangan buat lah. Kerana ini ibadah memerlukan dalil. Salam tak boleh jawab kat situ. Salam tu tak boleh jawab. Jadi bila orang kata ada salam tak boleh jawab. Salam waktu sembahyang ni lah. Dan ada salam juga orang kata kalau dijawab orang lari semua. Kan? Yang Assalamualaikum ya ahlul kubur tu. Tapi tak ada pun ya ahlul kubur, tak ada pun. Yang kita baca Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin kan? Itu Nabi ajar. Yang Assalamualaikum ya ahlul kubur tu tak ada. Itu versi Melayu mereka-reka. Jadi apa sahaja berkaitan ibadah, kesimpulannya ni agak kesimpulan. Apa sahaja berkaitan ibadah tak ada sandaran ataupun tak ada asalnya, jangan kita amalkan. Doa tadi pun ibadah, betul tak? Doa kubur tu ibadah tu. Tak ada sandaran bacaannya bagaimana, jangan kita amalkan. Amalkan yang ada daripada Nabi saja dan berdisiplin dengannya. Yang tadi doa tu cantik ikutkan makna, tapi dah dikhususkan pada tempat yang tidak dikhususkan oleh Nabi. Nabi tak tahu ke doa ni ada. Nabi tak tahu ke makna ni cantik. Confirm kalau kita tahu, Nabi lebih tahu daripada kita. Kalau ibadah dia terima wahyu daripada Allah, tetapi dia tidak ajar. Maknanya dah kita tahu Nabi perkara baik dia akan ajar kita. Dia akan ajar pada umat dia, dia nak yang terbaik pada umat dia. Dan dia tidak ajar maknanya perkara itu baik atau tidak. Tidak. Kalau perkara itu tidak diajar oleh Nabi, Nabi lebih mengetahui daripada kita baik ataupun tidak. Confirm kita tahu perkara itu tidak baik. Tak ada dalam hadis. Faham kan? Tak ada dalam hadis. Tinggalkan. Kita pergi hafal ini yang sabit ni, yang autentik ni, yang pasti dah tetap ada ni. Upgrade solat kita dengan benda yang pasti ada. Kita ambil satu hadis lagi, kemudian kita tutup insya-Allah. Hadis seterusnya. Ini kena hafal ni. Kena hafal ni kan? Doa ni akak-akak kena hantar balik pada grup lelaki untuk dihafal dan dibaca selepas sembahyang ni. Selepas sembahyang ini antara zikir yang memang betul diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW mengikut kata-kata Al-Mughirah bin Syu'bah. Dia mendengar. Jadi hadis
seterusnya daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu bihinna dubura kulli salatin, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu, meminta pertolongan, bihinnya dengan menggunakannya, dengan membacanya, dubura di belakang kulli salah, di belakang setiap sembahyang. Okey, bacaannya apa? Maknanya Sa'ad bin Abi Waqqas kata Nabi baca ni selepas sembahyang. Apa dia? Allahumma inni a'udzubika minal bukhli, ya Allah, aku mohon perlindungan denganmu daripada kebakhilan. Wa a'udzubika minal jubni, dan aku mohon perlindungan daripada takut, penakut. Jubun-jubun ni penakut. Bukannya keju. Kan? Minal jubni, daripada takut, yang bukan keju ni. Yang salah faham. Maknanya sifat penakut ni sifat mazmumah. Sifat penakut ni sifat yang terkutuk, terkeji. Bukan daripada ajaran agama Islam jadi penakut. Takut aku nak nyatakan kebenaran ni, takut tu, takut ni. Takut pada hantu aku, takut nak pergi sana-sana. Kan? Takut nak bersuara. Ini bukan sifat orang Islam. Kerana Nabi sendiri berdoa dan ajar kita supaya berdoa minta dijauhkan daripada sifat penakut. Tak boleh takut. Kalau kita takut sangat banyak sangat benda yang kita takut. Last kali kita tak takut pada Allah, takut pada bos, takut pada tu. Pada Allah kita takut? Tak takut lah. Tapi kalau kita hanya takut pada Allah, benda lain kita tak takut lah. Sebab kita tahu Allah yang boleh melindungi kita. Allah yang maha berkuasa. Kalau dia tak benarkan benda buruk berlaku pada kita, tak berlaku. Kalau dia tak benarkan aksiden berlaku pada kita, tak berlaku pada kita. Kan? Kita minta, ya Allah, jangan berlaku benda-benda yang buruk. Ya Allah, jangan berlaku aksiden. Sebab kalau Allah tak nak benda tu berlaku ke tak? Tak berlaku. Jadi kita sepatutnya takut pada Allah sahaja dan minta dengan dia apa yang kita takutkan tu supaya tidak berlaku. Okey. Apa lagi? Wa a'udzubika min an uradda ila ardhalil umur, dan aku berlindung denganmu daripada aku dikembalikan kepada umur yang lemah. Apa maksudnya? Siapa boleh faham? Dikembali kepada umur yang lemah ni maknanya dulu kita mula dengan, waktu kita kecil kita mula dengan, waktu tu lemah, kita tak ada akal, tak ada otak lagi kan. Semua orang dilahirkan min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kamu dilahirkan daripada perut ibu kamu tidak mengetahui sesuatu. Daripada sudut akalnya kita lemah, daripada sudut badan tak perlu tanya lah. Tak ada orang sangkalkan. Nak berjalan pun tak boleh, nak terbalik sendiri pun tak boleh. Kan? Dilahirkan. Kalau orang letakkan pekukkan muka kita atas hantaman, lemas kat situ lah kita. Lemah ke tak tu? Lemah. Dilahirkan dengan pada umur yang lemah. Kemudian waja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Allah jadikan selepas daripada kelemahan kuat, kekuatan. Bila kita dah besar, kita kuat, kita gagah, akal ni kuat, jisimnya kuat, secara jasmaninya kuat, secara akal pun kuat, kita boleh berfikir dah, kita tahu banyak benda dah kan. Tetapi selepas pada kekuatan, waja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba, Allah akan jadikan selepas daripada kekuatan dha'fan, kelemahan kembali, seperti mana dia sebut mula-mula dicipta orang lemah, dha'fan wa syaiba, dan tu lemah dan tu. Inilah yang dimaksudkan dalam doa ini, dikembalikan kepada umur yang lemah tu, maknanya keadaan seperti budak-budak balik. Apa ni kita maksudkan dengan bahasa Melayu? Nyanyuk. Ini minta pertolongan daripada dikembalikan kepada umur yang lemah ni, daripada dijadikan nyanyuk. Lemah dah macam budak, lepas tu akal pun dah hilang dah, jadi macam budak balik kan. Jadi minta Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan daripada benda ini. Wa a'udzubika min fitnatid dunya, dan aku berlindung denganmu daripada fitnah dunia. Wa a'udzubika min adzabil qabr,
dan aku berlindung denganmu daripada azab kubur. Ini penting ni. Dua yang terakhir ni penting. Kita tahu kenapa penting, sebab banyak kali Nabi ulang. Dalam doa yang dia baca sebelum sembahyang pun dia baca, iaitu dia baca apa? Sebelum salam tu dia baca apa? Fitnatul mahya wal mamat. Fitnah kehidupan tu dunia kan, dan azab kubur Nabi ulang. Wal mamat, kematian, Nabi ulang. Benda tu maknanya penting. Azab kubur dan dunia. Kerana dunia kadang dia boleh jadi fitnah. Banyak benda dalam dunia ni fitnah sebenarnya. Memang dunia ni fitnah sebenarnya kan. Sebab itulah Nabi minta kita supaya kita minta perlindungan daripada fitnah dunia. Kadang-kadang kita rasa bila Allah bagi pada kita sesuatu, Allah bagi rezeki yang banyak, kita rasa nikmat kan, kita sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah kan. Dengan menyebut tak sempurna lagi kesyukuran kita. Kita sebut Alhamdulillah, tulis Alhamdulillah, tetapi belum tentu lagi apa yang kita terima itu sebenarnya nikmat. Jika dia menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah fitnah, bukannya nikmat. Kalau dia mendekatkan kita kepada Allah, itu adalah nikmat. Okey, ada orang dulu dia miskin tapi dia selalu pergi ke masjid. Tetapi bila dia dah kaya, dia senang, tapi hilanglah, lupalah dia pada masjid. Tapi mulut selalu Alhamdulillah, dapat gaji Alhamdulillah. Itu sebenarnya fitnah ataupun nikmat tu. Fitnah, itulah fitnah dunia. Jika dia melaikakan kita, dia banyak tetapi melaikakan lebih buruk daripada yang sedikit tetapi mengingatkan kita kepada Allah. Sedikit cukup dan mengingatkan kita kepada Allah, itu lebih baik daripada banyak dan lebih. Tetapi tidak mengingatkan ataupun melaikakan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena ingat dunia ini sebenarnya fitnah yang bahaya. Walaupun kita nampak kesenangan, bukan kesusahan, bukan kemiskinan, kita nampak kaya, kita nampak macam nikmat, tapi sebenarnya boleh jadi fitnah. Kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi ajar kita supaya minta benda ni dijauhkan, fitnah dunia dan fitnah azab kubur. Rawahu Al-Bukhari. Okey. Ini doa lepas solat. Doa sebenarnya, kalau doa semuanya di dalam solat. Kalau kita berdoa semuanya di dalam solat, kedua-dua disebut dubur di hujung. Tetapi kalau doa di dalam solat sebelum salam. Kalau doa kita boleh separate, kita boleh distinguish antara doa dengan zikir, betul tak? Yang sebelum ni Allahumma la mani'a lima a'tait, apa semua tu zikir. Mana ada minta apa semua kan? Itu zikir, itu selepas sembahyang. Walaupun dia cakap Dua-dua sebut dubur. Walaupun cakap sebut. Ya, dan ulama telah segregate dah. Benda ni dah dibincangkan oleh ulama. Kesimpulannya, kita cakap pada orang awam, kesimpulannya kerana ulama telah membincangkannya, membahaskannya, kan? Mereka letakkan semua hadis yang berkaitan dengan zikir dan doa ni. Kesimpulannya, doa dibaca sebelum salam dan zikir dibaca selepas salam. Faham kan? Boleh faham dulu? Maksudnya hujung tu sebelum salam kan, bukan dalam sujud. Mana yang hujung mana? Tak, yang doa ni. Doa ni selepas salam. Selepas salam. Itu tempat selepas salam pula, sebelum salam. Selepas tahiyat maksud ikhwan, selepas tahiyat. Doa bila disebut secara mutlak dibaca dalam sembahyang selepas tahiyat. Itu tempat berdoa. Kan kita baca tahiyat Nabi, kemudian Nabi kata apa? Berdoa lah. Nabi sebut berdoa lah, betul tak? Jadi apabila diitlakkan ataupun disebut secara mutlak doa dalam sembahyang, kat mana kita faham? Sebelum salam. Alat tu kita faham bila? Sebelum salam. Faham kan? Sebab Nabi kata pilihlah doa mana yang kena, yang kamu kehendaki, maka doalah. Boleh rujuk pada hadis tu, hadis minggu lepas. Nabi kata pilih doa yang kamu kehendaki dan berdoalah. Nabi kata fayad'u. Dan seseorang kamu pun berdoa. Jadi bila disebut doa dalam sembahyang, automatically kita faham bila? Selepas tahiyat sebelum salam. Tak perlu tanya dah. Sebut kalau doa dalam sembahyang selepas tahiyat sebelum salam. Kecuali jika dikatakan doa ini khusus ketika sujud, seperti mana yang Aisyah sebut tadi. Aisyah sebut dalam hadis tu. Dia sebut ketika sujud. Dia mengkhususkan apa yang mutlak, apa yang, faham makna mutlak ni? Mutlak diitlakkan, bebas, benda yang bebas umum. Dia mengkhususkan dengan perkataan dibaca ketika sujud. Tapi di sini dia tak ada sebut. Yang disebut di hujung
Solat. Hujung solat akan sujud. Hujung solat siapa yang berhenti dengan sujud? Sujud subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada. Pun dia kata hujung solat. Ya? Hadis yang sebelum ni. Betul yang Mak cakap dah tadi. Benda ni telah dibentangkan oleh ulama. Ulama telah bahaskan. Bukan Mak cakap tadi. Dia telah dibincangkan oleh ulama. Ulama telah meletakkan semua hadis yang berkaitan dengan zikir dan doa. Kesimpulannya ulama bagi ialah zikir dibaca selepas salam, doa dibaca sebelum salam. Kerana semuanya tersebut dubur. Dalam dua tu hadis sebelum menyatakan zikir, dia nyatakan dubur juga kan. Tetapi kita kena ingat ada hadis-hadis yang lain lagi yang boleh mentafsirkan makna dubur yang dimaksudkan. Dan siapa yang bekerja ataupun berijtihad mencari benda ni? Ulama pakar al-hadis. Ikhwan hanya bagi kesimpulan yang mereka beri. Mereka telah bincangkan dan bahaskan. Kesimpulan yang keluar ialah doa dalam sembahyang sebelum salam. Kalau benda tu berkaitan dengan zikir, seperti yang Muhammad Malik tadi, tidak ada permintaan padanya, itu zikir kan. Jadi dia dibaca, walaupun disebut dubur salat, dibaca bila? Selepas salam. Tidak ada pertelingkahan di sini. Faham kan? Kalau doa, kesimpulannya kalau doa sebelum. Faham. Tapi macam hadis sebelum tu dia ada tulis Allahumma la mani'a lima a'taita. Tapi ni kita baca selepas salam. Selepas, sebab dia bukan doa. Allahumma la mani', ya Allah, tidak ada penghalang bagi apa yang engkau telah berikan. Tidak ada orang yang mampu menghalang sekiranya engkau telah takdir untuk aku dah dapat. Itu maksudnya. Bukan doa, walaupun itu sebut bukan doa. Walaupun sebut Allahumma tu maksudnya ya Allah. Maksudnya kita panggil Allah, ya Allah. Kita puji Allah. Seolah-olah kita puji Allah, kita kata kalau engkau nak beri ya Allah, tak ada siapa pun boleh tahan. Itu maksud dia kan. Kalau Allah la mani' lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta. Baru betul. Dan tidak ada yang mampu memberi sekiranya engkau telah tahan. Engkau tak nak bagi, aku pergi jumpa raja pun raja tak boleh bagi. Maknanya kita pun puji Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang Maha berkuasa. Siapa-siapa tak boleh tahan kalau Allah kehendaki benda tu berlaku. Dan kalau Allah tak kehendaki benda tu berlaku, satu dunia sekali dengan jin-jin dan syaitan pun nak buat untuk kita, nak tolong kita, tak boleh. Faham kan? Jadi kesimpulan kita ambil, kalau benda tu zikir, kita baca selepas sembahyang. Kalau doa, kita doa sebelum salam. Benda ni kalau nak bincang, kalau nak bentangkan perbincangan ulama, panjang. Tetapi alhamdulillah kita dah baca dah pun perbincangan tersebut. Dan aku cakap kepada akak-akak dan abang-abang untuk memudahkan kerja, kesimpulannya doa sebelum salam dan zikir selepas salam. Okey, kita berhenti di sini dahulu insya-Allah. Nak berhenti dekat Saban? Minggu depan insya-Allah pada hadis Sauban. Sekejap ikhwan tengok pada syarahan dia. Kok ada syarahan, ada hadis ni sebelum kita tinggalkan dia. Anna ba'dhum mutakallim bi bina'il maf'ul ay raja'ah. Jadi faham dah makna dikembalikan pada umur yang asal tu, umur yang tua, umur tua dan nyanyuk kan? Syekh syarahkan ni je lah. Syekh kata Arzal ni lebih hina, itu maksud dia. Hina. Dia ni bila kita dah tua, nyanyuk, dia jadi lebih lemah daripada budak, kata Syekh. Dan lebih hina daripada haiwan. Syekh kata, kenapa? Lebih lemah daripada budak tu, iyalah dia tak boleh bergerak apa semua dah kan. Susah dah nak bergerak apa semua. Lebih lemah pada budak. Budak kecil umur 10 tahun, walaupun tak ada akal, umur 9 tahun, 6 tahun, tak ada akal, tapi dia boleh melompat sana sini. Syekh tak boleh dah. Nak pergi bilik air pun tak boleh, terlentang. Dan dia kata lebih hina daripada haiwan. Kenapa? Kencing merata-rata, berak merata-rata dah kan. Tak ingat macam mana nak basuh dah apa semua. Yatakhalla fi thiyabihi, dia buat kadang-kadang buka pakaian keluar telanjang. Dan yat'im yasqi ala farashihi, makan minum pun tak entah ke mana, ke atas katil pun makan minum tumpah dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan arzal dengan perkataan arzal. Nabi sebut arzal. Arzal ni maksudnya hina.
umur yang hina. Itu maksudnya. A'adhanallahu minhu. Semoga Allah jauhkan kita semua daripada perkara tersebut. Amin ya rabbal alamin. Okey, hadis tu kita jadi penutup pada ni kita. Tak ada soalan lagi kan? Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.